Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sunat-sunat wudu, Kitab Jawi muka surat 22, Kitab Rumi muka surat 9. Kita dah habis dulu sebelum ni dalam perkara yang rukun dalam wudu, fardu wudu, benda yang wajib baca masa, benda yang wajib dibuat masa wudu. Dan kita sambung dalam perkara sunat. Dalam wudu ni benda apa yang sunat? Menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Maka jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok, bukan sunat lagi. Okey. Cara menggosoknya, pada tangan dipencarkan jari-jari. Pencar ke pancar kau nak baca, dipencarkan jari-jari maksudnya disilang-silangkan. Dipencarkan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya, dan ditemukan tapak dengan tapak, dan menggosok pada kaki. Gunakan kelingking tangan kiri masuk celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking kaki kiri. Okey. Ni sunat dalam masa ambil air semayang, sunat yang ke-8. Kalau sunat yang ke-7 yang kuliah yang lepas tu, disarut celah-celah janggut. Ni untuk kita menyelat-nyelat. Orang lelaki ada air semayang, ada jambang nak ambil air semayang, gosok. Untuk yang jambang lebat, sunat gosok. Jambang yang jarang, janggut jambang yang jarang, wajib nak bagi sampai ayak. Ingat dah. Macam mana boleh beza lebat dengan tak lebat? Lebat dengan jarang. Lebat ni tak nampak kulit muka. Tempat jambang, kawasan jambang janggut tu, nak tengok kulit muka tak nampak. Nak tengok kulit muka tu kan, warna coklat-coklat ke, orang tu kulit putih ke, koko sarung matang ke, tak nampak. Dia nampak hitam je, ataupun kalau beruban nampak putih je janggut jambang dia. Jadi bila lebat tu tanda lebat, tak nampak kulit muka. Jadi bila lebat sunat je gosok. Sebab dia dah macam seolah tutup lah. Jadi kita basuh kot luar janggut ni. Tapi kalau jarang, dia bukan sunat, dia wajib gosok. Jarang lagu mana nampak kulit muka lah, jarang. Dia janggut dia helaian janggut jambang tu sikit-sikit kan, ada orang jenis gitu kan. Jadi nampak kulit muka, maka dia wajib bagi sampai ayak ke dalam, dia wajib gosok. Yang tu yang ke Allahumma salli alaihi yang ke-7 kita baca hari ni. Yang ke-8, sunat yang ke-8 buat apa? Dia kata gosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Sunat masa ambil air semayang. Sebab apa dia sebut keadaan ni? Pasal bila kita ambil air semayang, kita lalukan tangan dah memadai, tidak? Kita buka pek ayak, kita berlalu tangan. Contoh ambil air semayang tangan. Kalau muka memang kita gosok, muka semua bakat gosok kot kan. Tak ada orang dia buka pek ayak, dia buat sopan nak pergi minum, tok mulut kat pek ayak tu kan, dia pergi suar muka buat gitu, tak ada asal. Kita tadah tangan, ataupun kalau ambil ayak semayang kat kolah, kita cedok kolah, kita basuh, kita gosok. Ni hak macam tangan kaki ni, gosok tangan. Nak abang kata bila tajuk ni sunat, maknanya kita bukan wajib pun nak gosok-gosok tangan ni. Kita sinting lengan sampai siku, bawa tangan pergi kat pek ayak, bawa macam tu je. Hak tu yang perlu, nak bagi semua, nak bagi ayak rata sampai ke siku. Betul tak? Tapi sunat dekat sini
Yang ke-8 dalam wuduk gosok. Sunat gosok. Okey. Itu pun dia kata itu pun jika sampai air di celah-celahnya. Faham maksudnya? Hukum sunat tu bila air sampai. Tapi kalau air tak sampai, pasal ada jari terlipat, minta maaf cakap, ada orang ada 6 jari. Saya tengok kan, 6 jari, sama ada keluar kot ibu jari ke kot ni ke, benda yang rapat-rapat, ataupun jari dia ada ketumbuhan ke daging ke tengah-tengah di antara ni, maka nak kena jaga. Nak kena jaga takut air tak sampai. Siapa yang bila ambil air semayang dia risau air tak sampai, orang lagu ni bukan sunat lagi, dah gosok masa ambil air semayang. Orang lagu ni wajib. Ni kita baca tajuk sunat. Tu yang dia kata sunat yang ke-8, gosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Masa ambil air semayang nak basuh tangan, kita gosok celah jari. Lepas tu kaki kita menyelat-nyelat celah-celah jari. Hukum dia sunat, tapi dia kata itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok, kerana kita tak confident. Kalau tak gosok ni tak tahu yang sampai ke tak ni, tak confident. Maka caranya nak bagi pujuk, nak bagi yakin macam mana? Caranya bantu gosok. Maka bantu gosok tu nak bagi air kena rata, wajib, bukan sunat. Pasal tak yakin air sampai ke tak, maka wajib digosok, bukan sunat lagi yang buat dia tulis. Ya, tak apa tak. Kalau orang perempuan dia pakai cincin, mainkan cincin. Kena main pulah-pulah cincin. Kena main, kena tarik ke depan ke bawah. Macam jam, siapa yang ni ayat jam dia waterproof ke, boleh kena air tak mau buka ke. Tak boleh, tak sah. Tapi kalau cincin dia longgak, dia yakin masa dia gerak tangan, dia tanpa dia gosok, dia duduk suar tangan kat paip basuh tu, dia gerak-gerak, dia rasa cincin dia boleh bergerak, longgak, dia confident, maka yakin sah lah semayang dia. Tapi kalau tu, sebab tu tajuk dia saya sebut, dia ulang sebut pasal confident, saya ulang sebut pasal yakin. Kalau tak yakin, tak tahu yang sampai ke tak, kena gosok. Maka termasuklah situasi pakai cincin dengan jam. Tak yakin ayak boleh masuk celah jam, kena main jam tu, tarik atas, tarik bawah. Ataupun bebek buka tu jam insya-Allah semua bakat buka. Ni cincin ni kadang jarang orang buka. Saya pun ada pakai cincin, tapi duk main lagu tu nak bagi puas, pulah-pulah. Sebab ayak ni sifat dia pi. Ayak ni kita sekat lagu mana pun dia pi. Jadi kita bantu sikit pun dah cukup. Tarik atas bawah sikit, dia dah kena ayak insya-Allah. Ingat yang tu ya, situasi cincin ni, ingat yang tu. Tak yakin ayak sampai, wajib main cincin tu, wajib gerakkan. Kalau yakin ayak sampai, tanpa gosok pun dah. Tang mana kunci dia? Ya, yakin. Cara menggosoknya, tadi sunat kan gosok tangan kaki. Cara nak gosok, pada tangan dipencarkan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya, dan temukan tapak dengan tapak. Masa kita nak basuh tangan tu, hak sunat tu, kita temukan. Pencarkan maksudnya silang-silang, jari masuk jari, baru senang, puas. Ni satgi nak buat, nak pergi kat ayak, satu takkan nak buat tu kan, lambatlah cara lagu tu pun duk ni, ayak duk keluar, duk baziak. Jadi kita gerak lagu tu cepat, temukan tapak dengan tapak. Lepas tu dia kata atas bawah atau sebaliknya, macam tu. Macam dia petunjuk untuk COVID kan. Saya sebut dah dalam kuliah yang lepas, cerita pasal hikmah COVID dengan Islam, dengan sains, Quran, hadis, ajak apa. Ni Nabi punya cara ni. Kitab dia sebut pasal sunat gosok-gosok Nabi, dan dia ajak cara menyelat-nyelat dengan cara silang jari, tu cara Nabi. Lalu ni cara nak basuh tangan. Saya rasa bukan COVID je, sebelum COVID lagi dah dia ajak dekat tempat basuh tangan tu, dia ada poster 7 langkah basuh tangan kan. Hak buat macam ni lah, apa banyak lah kan. Tapi antaranya kena buat macam tu. Tu kata pada wuduk sehari kita, kalau kita buat yang fardu 5 kali kita wuduk, kita cuci ya. Saya ingat cerita seorang, tak tahulah ustaz ke, saya lupa, macam cerita macam jemaah tabligh kot. Lepas tu dia pergi ambil air semayang, tak ada tempat nak ambil air semayang, yang ada hanya sinki. Dia basuh-basuh semua sampai nak basuh kaki, tak ada tempat. Dia terpaksa angkat kaki dia panggung untuk atas sinki tu kan. Jadi
ni tak ingat berlaku atas flight ke berlaku kat tempat mana lah, tempat yang kira nak jaga bersih lah, tak mau basah apa tu pun. Betul ada orang kata kalau flight ni pramugari ke pramugara tegur kan, kata cik pasal apa buat lagu tu, tak elok lah, kotor lah apa semua ni. Dia kata saya nak ambil semayang, tadi saya tanya dah tempat nak ambil, tak ada. Betul kata singki ni ada, saya nak basuh kaki, lagi saya ambil air mai basuh tang kaki, basah bawah ni pula, hampa nak jaga kapet, jadi saya angkat bulan ni. Lepas tu orang yang tegur tu kata apa, singki ni tempat orang buat pakat duk main nak basuh apa semua ni kan, nak muka ke apa ke, jadi kotor lah buat lagu ni kaki tu. Lepas tu dia jawab saya tak buat apa pun. Lepas tu dia berasa ni, dia pun tanya, sebab dia nak pramugari tu nak bela diri dia pasal singki tu, dia kata tempat orang basuh muka apa semua kan, jadi ni basuh kaki kotor lah. Macam kita lah pergi tempat-tempat mana ada orang tulis jangan meludah dalam singki kan, jangan meludah, jangan duk ni lah kan, buang apa-apa, sebab orang nak basuh bukan sekadar basuh tangan, basuh muka. Jadi orang ni orang agama ni lah, Abid ni tak tahulah saya nak kata tabligh ke apa ke, kita takut salah faham pula pergi kata tabligh buat cara tak elok dak. Benda lagu tu pun tak apa cantik, cuma ni nak habaq membela keadaan. Dia jawab apa? Dia tanya, cik sehari basuh muka berapa kali? Pagi, lepas tu saya dah siap habis, petang nak ni lah masa mandi semua ada habaq. Lebih kurang sehari sekali 2 kali gitu lah. Kaki saya 5 kali, kaki saya lagi bersih dalam muka cik, dia jawab gitu. Dia ambil air semayang kan, saya basuh kaki sehari 5 kali. Kaki saya lagi bersih dalam muka cik. Kalau nak ikut tak jadi lagu tu pun, tu cuma jawapan orang panggil mantik. Kalau kita belajar ada ilmu mantik, ilmu nak jawab, orang duk kata ilmu nak kilah balik kata-kata orang, ilmu mantik. Ataupun ada orang kata balarah, itu balarah lebih kepada sastra semua tu kan. Jadi kalau ikut kaki ni kita pun berjalan merata, memang dia cepat, lagi cepat kotor pada muka semua. Tapi bila tengok balik hikmah anggota wuduk yang kita kena basuh, muka, tangan, kepala, kaki, tempat kawasan yang banyak terdedah. Jadi tu kalau sebut tadi pasal sunat, okey, sunat. Pasal tadi dia habaq cara nak silang-silang tangan tu semua cara Nabi. Masa ambil air semayang kita gerak-gerakkan. Ni sunat nak buat macam ni. Silang jari, temukan tapak dengan tapak, ku atas, tapak tangan buah atas, tapak atas belakang tangan sebelah lagi. Kan? Okey. Temukan tapak dengan tapak dan menggosok pada kaki. Gunakan kelingking tangan kiri masuk celah kelingking jari kaki kanan. Dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking kaki kiri. Ni cara Rasulullah SAW. Ibu-ibu kalau rajin, ibu ayah kalau rajin, balik buka YouTube ke, carilah video panduan wuduk cara Rasulullah. Ada ulama-ulama buat, para habib-habib buat. Anak murid minta, wahai tuan guru, wahai syekh, boleh tak tunjuk buat demo sikit macam mana cara wuduk Rasulullah. Lepas tu dia buat lagu mana para ulama-ulama orang soleh ni bercedok ayak daripada kolah, paip pada tepi tu. Tak, memang cara Nabi guna ayak daripada cedok. Punya Nabi tak mau bazir ayak, ambil ayak dalam tu, bukan tuang ayak kat tangan. Kalau tuang akan ada lebihan yang tak guna. Cara dia ambil, tapi jangan bagi jadi mustakmal, jangan bagi tumpah dalam timba, dalam gayung tu, bekas tu. Jadi sampailah dalam video tu sampai dekat kaki. Cuba tengok contoh video yang ada Habib Umar Hafizahullah, Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman, ya. Habib Umar semua tahu kot, Habib Umar, ya. Jadi antara yang ada video, cuba tengok masa basuh kaki, dia tolong pegang, ada orang sebelah tolong pegang tempat sandak apa kan dia, sebab dia nak angkat kaki, nak duduk dalam keadaan separa bertinggung, macam bongkok sikit lagu tu, nak basuh kaki. Ni bayang tangan kanan saya, ni bayang ni kaki kanan. Kaki kanan dia akan guna kelingking tangan kiri. Nampak tak kitab sebut? Guna kelingking tangan kiri, basuh sampai atas ke bawah. Ni bayang ni kaki kanan. Guna macam ni. Sampailah angkat kaki kiri pun guna juga tangan kiri. Sebab kaki kan, dia tak? Kaki kan duduk bawah, tempat duduk pijak mata. Kita nak jaga kemuliaan tangan kanan, tak guna. Sebab tu benda-benda kotor, nak korek hidung, korek mata, korek telinga, nak garu pungkok ke, minta maaf saya sebut lah. Nabi nak bagi faham. Benda-benda lagu tu benda biasa kita buat, nak garu gatai ke apa ke,
jangan duk guna tangan kanan. Adab. Nah, adab guna tangan kiri. Semua tahu saya bisa ceritakan punya dahsyat ciptaan yang Allah buat kat manusia ni. Enzim kedua-dua tangan ni berbeza. Subhanallah. Enzim yang ada di hujung jari, tahu kan enzim? Satu asid kecil lah. Perkumuhan yang sebab tu jari kita segak lagu mana pun duk naik kon, duk kering ke apa ni, kita lap lah. Kalau peluh-peluh kita lap sampai kering, kita rasa kering dah. Cuba pergi sentuh benda kaca. Cuba sentuh benda-benda ni. Macam skrin handphone, sentuh. Nampak bekas. Padahal tadi lap dah hampir kering. Sebab tu yang ni benda utama yang polis guna, fingerprint ni. Nak cari suspek, penjenayah, kes-kes apa, cap jari. Dia ada juga kesan, pasal apa? Kemuhan peluh kecil sentiasa keluar di hujung jari, yang ianya jenis asid, jenis enzim. Dan subhanallah, yang Allah buat enzim tangan kanan yang keluar kat hujung jari tak sama dengan tangan kiri. Ni berlaku. Saintis kaji, pakar perubatan ambil, buat test tengok lagu mana kekuatan enzim ni. Enzim dalam air liur lain, enzim yang keluar dekat usus lain dalam perut kita. Semua Allah buat ada. Kita belajar jenis-jenis enzim dalam air liur ni, amylase kita kata. Jadi yang Allah bagi jenis asid enzim ni kat ujung jari ni, dia membunuh bakteria ataupun jenis kuman bersifat kecil, yang mana benda tu sangat sesuai bila kita nak guna buat makan. Contoh jenis bakteria atau kuman, kalau kita belajar mikroorganism kan, ni tajuk-tajuk COVID ni semua tajuk ni lah ni kan, orang tak kenal. Kalau kuman ni umum, dia beza virus dengan bakteria. Tuan-tuan perempuan, ibu ayah nak beli sanitizer, hand sanitizer kan, kadang-kadang ada yang dia jual, dia tulis pembunuh bakteria. Tak kuat. COVID ni virus, bukan bakteria. Dia beza lah. Virus dengan bakteria beza. Kena bagi faham yang tu. Saya masa kelas exam, tajuk ni berasap. Dia suruh lukis gambar tu lagi, keluarkan bentuk corona tu kan. Semua virus sama lah. Dia bulat, lepas tu ada tu kan, tu hari tu ada orang buat cucuk kodok corona. Kreatif sungguh manusia ni, buat cucuk, lepas tu dia tocang-tocang tu kan, macam sopa motan lah. Buah motan ada bulu-bulu tu kan, kulit dia tu. Jadi benda ni tangan kanan kita, enzim yang Allah bagi. Contoh nasi kita dah ambil bolan pinggan, makanan-makanan terhidang, terbiak lama. Bakteria, kuman jenis bakteria ni, dia bukan hanya duduk tempat kotak ke apa. Ni dalam udara dia berterbangan. Makanan yang terhidang, yang terdedah, boleh dia main singgah tang tu. Bakteria dia tak kuat sangat, tak macam virus, tak kuat sangat. Jadi yang Allah bagi dekat enzim tangan kanan yang saya nak sebut ni, hikmah kita makan pakai tangan. Hak munasabah pakai tangan, jangan makan laksa pakai tangan. Hak tu suruh tuan kedai pergi ambil mangkuk laksa, tuan atas kepala. Laksa Kelantan, memang laksa Kelantan kena makan pakai tangan. Dia goi, dia gaul, ada belacannya, ada kan, dia bukan laksam tau. Laksa Kelantan lain, laksa Kelantan lain, laksam lain. Laksam bergulung. Laksam saya rasa kita makan pakai camca kot, laksam. Laksa Kelantan dia goi. Laksa Johor sama juga kot macam laksa Kelantan. Dia goi. Dia kuah sikit. Dia bukan melimpah macam kita laksa Penang ni. Macam laksa Kuala, laksa Kuala Kedah, laksa Kuala Kansar kan orang kata. Dia buat laksa Kelantan kuah banyak agak. Pasal tu biasa dengan kita punya agak tu. Jadi tu kata pakai camca. Tu. Tak macam dulu tu. Tenyeh. Tu mesti. Hak tu kena goi pakai tangan tu. Pasal nak tenyeh belajar tu. Tu yang kata hak munasabah bihun sup ke apa, sakit kata sunnah Nabi pakai tangan. Ni pi terak sup atas kepala dia. Nak bagi nampak Islam tu tak cantik pula. Jadi hak jenis nasi, hak jenis benda-benda yang pakai tangan, bila kata makanan terdedah, bakteria mai singgah, hikmah kita pakai tangan. Contoh tengok kita makan nasi, kita tarik mai dekat, nak bagi penuh macam mampak sikit, padat sikit, baru kita ambil dengan tangan. Masa tarik goi-goi dengan kuah tu, bukankah kita menggunakan hujung jari? Enzim itu mematikan bakteria yang singgah kat makanan. Subhanallah. Nampak? Dan enzim di tangan kiri yang keluar,
Dia bukan, benda yang dia buat ni bukan untuk membantu pada makanan. Ia bantu pada bakteria yang ganas, kuman yang ganas, yang duduk dengan benda kotor. Tu sunnah Nabi ajak, Islam ajak. Basuh kencing berak ke apa ke, nak macam saya sebut tadi, korek telinga, korek hidung, tangan kiri. Tangan kiri. Allah buat ni semua cantik. Tapi kalau tak mengaji sains, tak jumpa juga benda ni. Duk bangga Islam. Kalau tak ada sains, tak cerita. Macam ni saya boleh cerita pasal duk belajar dah. Dulu jumpa ayat kesihatan, oh ni Allah suruh ni, oh ni. Dulu nak ajak orang suruh makan benda bagus ya. Oh, kurma ni bagus begini-begini. Tengok-tengok pergi suruh orang kecil manis makan kurma banyak, gula naik tinggi. Lepas tu salah kat kurma, salah kat makanan sunnah. Dosage kena tahu, kadar pengambilan kena tahu. Orang kecil manis pun ada masalah pasal dia punya dengan natural sugar. Jangan duk ingat gula semula jadi sihat. Tak, orang kecil manis pun kena kawal gula semula jadi. Jenis moktan, tembikai. Bukan tak boleh. Kurma hak yang gula tinggi, pisang. Nampak? Tak, dia kena ada sains yang bantu menyokong untuk kita tahu. Tahu kalau tu kena ada combination, gabungan. Jadi tadi hikmah kita tengok dalam bab sunat nak basuh tangan kaki ni menyelak jari, dan dia disebut kat sini guna jari tangan kiri kelingking masa gosok kaki tu, menyelak celah lagu tu. Tengok dalam video boleh puas sikit tengok video tu, tok guru yang buat contoh. Dia Sampai sut lah, tangan kaki kanan sampai ke kaki kiri. Guna jari kiri saja. Bukan tukar. Sebab yang tu anggota kaki. Kalau tangan nak buat aku mana? Masa tangan kita basuh gitu. Lepas tu mai kot ni guna tangan kanan pula. Sebab tu masa tangan dia tak sebut pun gunakan jari kelingking tangan kiri, dia tak sebut. Dia sebut pencarkan tangan. Silang-silangkan atas bawah tapak macam tu je. Tak apa benda tu kata mengaji, makin jumpa. Yang penting satu saya nak pesan, niat. Kita buat benda yang sama dengan sunnah, kita buat benda kadang kita buat tak ada niat, rugi. Nak makan tak niat, nak ambil tenaga tak niat, nak bagi bantu nak hidup tak niat, benda tu tak dapat pahala. Makan saja boleh dapat pahala. Tidur letak kepala nak rehat, ya Allah aku nak rehat, tidur aku nak niat sebagai ibadah. Nak tidur waktu qailullah tengah hari satgi. Lah jangan tidur, saya nak kuliah ni. Ni nak tengah hari satgi, tuan-tuan pejam mata. Saya pakai seorang. Kan? Qailullahnya, tidur malamnya. Kita niat kata esok aku nak kerja malam ni. Tidur niat lagu tu. Setiap dengusan nafas tidur kita duk krong. Pahala. Niat tu penting. Niat. Dah tidur mengiring sebelah kanan pula ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang hikmah ini kita tengok bantu usus, jaga kestabilan jantung. Tidur buat benda ni, masa kita ambil uduk, masa ambil uduk sekadar nak basuh-basuh, memang kita buat benda sunat kan, tapi kalau niat tu tak main. Ada orang dia melatah, bukan melatah, minta maaf, tabiat. Contoh orang yang melatah tersepak bendui, kadang-kadang dia sebut Allah Akbar, subhanallah, benda tu bukan dia niat nak sebut pun, tapi kerana terbiasa. Jadi boleh jadi pada perbuatan kita ada benda yang kita terbiasa nak buat apa-apa, nak bagi tangan kanan, nak ambil apalah benda mulia kan, nak pegang cawan, nak minum air tangan kanan. Kadang tu benda tu kita buat saja, rasa nak minum air tarik. Masa apa-apa nak buat pun kita bawa kata aku nak buat jadi ibadah. Sebab itulah satu-satunya manusia atas dunia ni yang tak buat benda harus siapa? Rasulullah SAW. Kita belajar akan 5 hukum, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang 4 ni semua kita jaga sungguh. Kita tahu ambil berat. Wajib mesti buat, tak buat berdosa, buat dapat pahala. Sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukan tak buat tak dapat apa, tak buat rugi benda sunat. Makruh, buat tak berdosa, tinggal benda makruh dapat pahala. Tinggal benda makruh dapat pahala. Haram, buat berdosa, tinggal benda haram dapat pahala. Jangan duk ingat benda haram ni buat berdosa, tak buat tak ada apa. Tak buat tu maksudnya kita tinggal, kita elok dah, dapat pahala. Mengelak meninggalkan benda haram dapat pahala. Satu lagi harus.
Harus ni yang betul, yang ayat kata tak dapat apa ni. Buat minta dia apa, tak buat minta dia apa. Harus. Semua kita buat benda harus. Semua tak dapat lari akan buat benda harus. Satu saja manusia tak buat benda harus, Rasulullah SAW. Yalah, sebab hukum tu sendiri terbit daripada tubuh Rasulullah. Hukum yang 5 tu main mana? Yang mana Nabi jadi sunat, Nabi galakkan sunat. Harus Nabi seorang tak buat. Kita yang lain buat. Kita yang lain buat. Nah, pasal kita nak pilih. Nak pilih. Pagi tadi makan apa? Bihun sup. Oh, pagi bihun sup lah. Pasal apa makan bihun sup? Sebab di situ orang hidang sup. Situ orang hidang bihun sup. Nampak? Ada makanan lain boleh pilih? Ada. Pasal apa nak makan bihun sup? Nak makan bihun sup. Nampak jawapan kita? Kita nak makan bihun sup. Dari sudut pilih makanan, betul lah ada ulama kata makanan Rasulullah itu tak boleh diletak kepada sunnah belaka, kerana itu benda yang kita panggil jibiliyah, sunnah yang untuk Nabi. Maksudnya benda tu sekitar Nabi. Kalau Arab tu pokok muktan ada, Nabi pun makan pokok muktan. Ada ulama bahas lagu tu lah, faham tak? Jadi ada yang letak lagu tu, tapi majoriti ulama mengatakan tak. Allah atok Nabi akhir zaman tu lahir di kawasan Mekah, duduk di tanah Arab, dan pokok-pokok yang tumbuh pokok yang hebat. Kalau kata pokok lain sama macam pokok kurma, Allah tak akan lebihkan kurma berbanding pokok lain. Quran punya sebut kurma 20 tempat. Buah lain semua buah-buahan, kata jamak. Buah dalam Quran 6 ya. Kurma, tin, zaitun, delima, anggur, pisang. Pisang tu pun cerita pasal dalam syurga. Satu lagi ada yang sebut 7, tu dia masukkan labu. Yang kata 6 dia tak masukkan labu, dia kata labu kategori sayur. Macam timun, halia, Quran sebut juga bawang, timun, halia, tu kategori sayur. Dapat nak masukkan buah, masukkan jadi 7 lah. Jadi buah lain tak bagus ke? Tak, Allah sebut samarat ataupun fakihah, buah-buahan, kata jamak. Bila dikhususkan sebut, maknanya dispesialkan berbanding buah lain. Kurma dalam hadis Nabi sebut punya banyak tempat. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu summun wala sihrun, Nabi kata. Siapa makan 7 biji kurma ajwah setiap pagi, terhindar daripada racun sihir. Tak ada benda mudarat boleh kacau. Ada keracunan dalam perut, makan duk cirit ke apa, kurma jangan lupa makan. Kurma jangan tinggal. Pasal Nabi sebut yang tu. Dan saya alhamdulillah setakat ni orang tanya soalan, saya balas aku tu kan. Kata makan kurma. Makan kurma. Antara lagi yang cepat delima. Siapa cirit kan? Minum jus delima. Ya, nak pergi cepat berhenti. Ni cara semula jadilah. Cara semula jadi. Cara moden lah. Maksudnya nak cepat. Macam kita demam lah. Ibnu Sina punya petua demam, dia kata apa? Minum air masak. Yang tu semula jadi. Kena sabar lah cara curing dia tu, penyembuhan dia tu. Dia nak recover balik, kena sabar. Mungkin sehari 2 demam tu. Ni kalau kata nak cepat, nak buat kerja, tak mau tak larat badan ni sebab nak buat kerja semua, bubuh soluble ke, Actifast ke, lega terus lepas 2 jam, lepas jam. Tu cara cepat lah. Tapi bukan cara semula jadi. Kena terimalah side effect ke apa-apa benda lain ke apa. Macam kita sakit kepala, terpaksa nak buat kerja ni, terpaksa aku nak bagi cepat hilang, makan Panadol. Bukan nak condemn Panadol, tapi itu hakikat. Sakit kepala semula jadi. Sakit kepala semula jadi. Islam ni dia ajak preventive medicine. Faham tak? Kalau orang tanya rawatan dan penjagaan kesihatan, Islam dia ajak apa sebenarnya? Banyak benda tajuk, dari sudut makan, dari sudut terapi, dari sudut spiritual, rohani, ibadah kita, zikir dengan Allah, dalaman menguatkan luar, apa semua, tidurnya, lifestyle, rutin apa semua kan. Kalau tanya saya nak abang satu kan, dia punya khulasah apa ni, kesimpulan dia, rumusan kesihatan cara Islam, dia bawa preventive medicine, pencegahan, rawat dengan cara cegah, maksudnya elak sebelum. Kalau kata sakit kepala, tidur cukup tak? Angin dalam badan cantik tak? Benda-benda tu di sebelum ni tanya masalah, contoh masalah usus, berak, buasir, dia tanya nak ni apa. Sebab tu seorang mai jumpa saya tetap kata benda yang sebelum hang kena buat apa sebenarnya? Sampai pantang. Pantang jumpa. Ustaz kita orang utara, Ustaz makan tak ada sampai, rupa tak makan lah. Buat alasan tu kan.
Buasir, makanlah ubat apa pun, produk paling bagus pun, suplemen apa pun, hang tak boleh tinggal benda pedas, hang akan buasir sampai ke mati. Minta maaf cakap. Sekurang-kurang hang kurangkan pedas. Pedas ni pula kalau betul nak tinggal totally masa tengah kronik buasir. Ingat tahu, ada buasir biasa, ada buasir kronik. Hak kronik ni berak sampai keluar air mata, berdarah jubung, terkeluar bunga usus anus terkeluar. Lepas berak masa nak basuh punggung tu kena jolok masuk balik usus. Ni saya dengar cerita, punya ramai orang duk main cerita. Main kat pusat rawatan saya main duk sembang. Kata cerita lagu tu sampai tarah tu buasir kronik. Ada cerita orang yang berak, lepas berak terkeluar kan bunga usus tu, kan buasir. Lepas habis berak dia terlupa nak sumbat masuk balik. Kebiasaan dia kena sumbat masuk balik. Dia pun pergi kerja, sambung kerja balik. Sampai ke tengah hari duk rasa lain macam, geli-geli kat jubung aku ni ada apa ni. Pergi masuk tandas balik nak cek. Oh, teringat tadi aku lupa nak tolak masuk balik anus tu, usus hujung tempat keluar najis tu kan, dia terkeluar aku tu kan, lupa nak tolak masuk balik. Masa dah duduk bertinggung jangkung nak tolak masuk, tak masuk-masuk dah mengerah di luar, sakit-sakit, pergi jumpa doktor. Apa keputusan? Kena potong buang. Ada yang kronik. Dah. Islam ajak sampai ni kena tinggal terus ke? Tak, hang tak sama macam orang lain. Orang lain tak apa, hang tengah masalah. Macam orang kecil manis, kita makan muktan tak apa, kecil manis tegak hang jangan makan muktan banyak. Hang nasi tak boleh, bukan pasal tak boleh makan nasi kan. Sebab tu orang buat perumpamaan, minta maaf saya cakap lah, perumpamaan bodoh lah orang kata. Bukan bodoh ni maksudnya pelekeh, maksudnya saja jawab aku tu. Contoh orang kata kita duduk gemuk ni pasal makan nasi ni. Gajah tak makan nasi, gemuk sebab tu kan. Kan orang sebut. Nah, jadi tu nak abang kata benda tu lah, kata bukan pasal yang salah tu nasi, bukan yang salah, kita tak sama macam orang lain. Kita darah tinggi, kurang masin, kencing manis, kurang manis, less sugar, lepas semua tu orang duk abang, pasal tak sama. Jadi kena sedarlah kita yang sedang tak ni, macam buasir apa semua tadi tu, preventif. Quran kita buat ringkasan lah, saya akan duk korek kesihatan daripada Quran hadis dari sudut sains, bentang-bentang. Benda yang dia ajak hanyalah preventif. Kan kita pun dah biasa dengar falsafah perubatan, prevention is better than mencegah lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Seluruh dunia pegang istilah ni. Tanya doktor mana pun mengaku kalau sakit, yang ni cara betul, preventive medicine. Tu saya guna istilah tu. Ubat apa terbaik? Mencegah. Tu saya namakan istilah preventive medicine. Medicine ubat, preventif pencegahan. Tu cara terbaik tu. Kalau kata sakit kepala ke apa, kalau boleh elak dulu benda tu. Tapi bila dah berlaku, abanglah keadaan dia. Tidur bagi cukup balik, fikir jangan duk berat. Ada makanan tertentu yang buat berangin. Antara yang boleh sakit kepala pasal angin. Kita angin tak cantik, dia tolak. Ada masalah tulang belakang, spinal cord, saraf tunjang apa semua kadang kacau, bawa pergi ke kepala. Ada masalah migraine main pun pasal itu fikir stres apa semua tadi. Lifestyle kita, dua ni lah benda yang better kalau nak bawa kepada orang. Preventive medicine, lifestyle medicine. Medicine ni macam-macam, alopati ubat, ada yang nutritional medicine, ubat berasaskan makanan, nutrisi, ada yang fisioterapi, rawatan-rawatan dalam pelbagai bentuk untuk disandarkan kepada ubat, iaitu medicine. Tapi dua inilah kunci sebenarnya. Tengok Rasulullah, apa Rasulullah buat? Dua ni kat Nabi. Lifestyle medicine. Ubat kita, kesihatan kita, penyakit kita, yang terbaik ada dekat kita punya lifestyle. Majoriti orang masalah darah tinggi, majoriti tidur tak cukup dan stres. Lah pergi kat mana? Suruh tidur cukup balik. Tidur tu apa dia? Lifestyle kita. Lifestyle medicine atau juga preventive medicine. Cegah, elak, tinggal dari awal. Kan Allah sebut 90% penyakit kita main daripada apa? 90% penyakit manusia main daripada apa? Makanan. Makan kita. Perkataan yang selalu kita dengar, lama dah kita dengar. Dulu ni duk bawa HPA, duk bawa apa dia? Istilah apa?
Dia nak ni, minta maaf lah saya sebut, bukan ni bagus lah, bukan duk kata ke apa, tapi benda bagus, satu perjuangan nak suruh orang beli, orang makan apa produk keluaran mereka ni, HPA ni, dia akan tagline dia tu, halalan thayyibah. Yang tu bukan pepatah, yang tu bukan pepatung, yang tu bukan hadis, yang tu kata Allah dalam Quran. 4 tempat Allah sebut halalan thayyibah. Tahu ulama tafsir halalan thayyibah ni apa dia? Ulama cerita halalan thayyibah yang disarankan oleh Allah dalam Quran, yang Allah kata, kita ambil satu ayat surah Al-Baqarah 168, lagi 3 Al-Maidah, surah An-Nahl, surah Al-Anfal. Ni kita ambil surah Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang ada nak cek boleh cek lah dalam Quran tu. Allah sebut, na'udzubillah minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard, makanlah olehmu semua wahai manusia yang ada atas muka bumi ini daripada rezeki yang aku duk bagi, halalan thayyibah, daripada yang halal dan thayyibah. Satu benda yang, banyak benda yang istilah ni nak ajak. Satu, yang halal belum tentu thayyibah. Yang tu kena jelas. Thayyibah ni maksudnya baik. Halal tu halal, thayyibah tu thayyib, baik, bagus. Halal tak mesti thayyibah. Nah, ayat tu nak apa kat kita? Islam bukan hanya ajak soal akhirat semata-mata. Kalau soal akhirat kita hanya fikir halal haram. Islam juga nak bercakap, hang kena fikir atas dunia ni. Hang nak hidup, hang nak kena sihat, nak kena gagah tubuh badan. Maka makanan tu jangan fikir halal saja, mesti thayyibah, baik. Ayat tu nak abang, ada makanan yang Islam halalkan tapi bawa penyakit. Faham? Bawa penyakit. Tu yang kadar pengambilan termasuk dalam tajuk ni lah. Kurma, Islam punya suruh bukan setakat halal, Islam suruh makan makanan bagus. Main kat tajuk orang kecil manis tadi. Madu, Quran sebut penawar. Yakhruju min butuniha, Allah kata dalam Quran surah An-Nahl ayat 69, keluar daripada perut lebah itu syarabun, satu jenis minuman, mukhtalifun alwanuh, berbeza warna, fihi shifaa'un linnas, pada minuman tersebut adanya penawar untuk manusia, iaitu madu lah minuman tersebut. Quran tak sebut perkataan madu, saya hidup cari madu ke honey ke apa, tak ada dalam Quran. Allah sebut minuman berbeza warna keluar daripada perut lebah. Sebab tu orang tanya macam mana proses madu ni. Yang lebah pi isap tu bukan madu, yang tu nektar, sari bunga. Dia telan masuk dalam perut dia, dia buat keluar balik, dia pasing kat lebah hak lain pula. Lebah tu telan masuk dalam perut, bawa keluar balik sampai lebah yang ke-7. Standard 7 ke 9 ekor lebah. Lebah yang ke-7 atau lebah yang ke-9 dia tak akan pasing dah lebah yang berikutnya. Dia terus terbang terjun masuk dalam sarang, pelepah apa ni kita panggil gaulan di antara nektar sari bunga tadi tu, campur dengan enzim perut dia. Dia pelepah masuk dalam sarang. Tunggu beberapa tempoh baru jadi MADU, madu. Bukan lebah pi isap madu. Orang tanya madu ni mana? Lebah pi isap bunga-bunga tu. Bukan, dia pi isap nektar, terjun dalam bunga, sari bunga. Kan kita belajar penciptaan yang Allah buat pada alam ni, belajar daripada lebah. Dia tak akan cari melainkan yang berkualiti. Jangan jadi macam lalat, hanya singgah tempat kotor najis. Nampak? Belajar daripada penciptaan lebah dan lalat. Lebah ni punya jaga dia punya kualiti. Kalau ada di kalangan spesies depa, lebah adik-beradik koloni depa ni terbang pergi kawasan kotor, pencemaran, tersinggah tempat najis, dan dia terbang main nak balik sarang dia, balik nak tidur ke apa, nak balik sarang dia. Lebah-lebah lain terbang komun depan dia, halau sampai tahap dia tak mau pergi, mereka akan bagi dia mati sebelum sempat dia masuk ke dalam sarang. Han jangan bawa kotoran luar mai kacau sarang kita yang berkualiti, yang bersih ni. Madu kelulut. Kelulut juga spesies lebah. Okey, kelulut spesies lebah. Saya tak berapa setuju bila ada orang jual madu kelulut, dia claim sandarkan pada ayat Quran. Ada kawan saya seorang, saya tegur dia, dia ambil daripada Pahang. Ambil daripada Pahang. Dia jual depan-depan saya, dia pergi cerita kat orang guna ayat Quran. Saya pesan jangan
Madu betul Quran sebut. Kita nak suruh orang makan madu, kita sebut ayat Quran betul. Hak tu tak salah. Tapi dia habaq sebenarnya ayat Quran yang sebut pasal tempat sarang-sarang madu tu madu kelulut lah. Saya dengar itu saya tak boleh. Tak boleh claim. Saya jurucakap syarikat. Saya pesan dekat ejen-ejen bawah yang saya duk ceramah ni. Saya jurucakap makanan kesihatan. Adalah makanan kesihatan, saya jurucakap dan panel syarikat tu. Saya kata jangan duk tunggang lagu tu. Contoh jual cuka. Hadis Nabi sebut sebut suruh makan cuka. Nabi tak sebut apple ke, kurma ke, cuka tin ke. Han jangan claim kata cuka tin ni Nabi makan. Tak. Nabi hanya makan cuka. Sebut ya kat orang. Kata Nabi suruh makan cuka, pilihlah buah mana pun. Cuka kurma, cuka apple, cuka delima, cuka tin ke. Jangan claim mentang-mentang kita ni macam saya kan. Saya syarikat saya ni cuka dia cuka buah tin. Jangan duk claim lagu tu. Habaq kawan semua. Cuka apple pun ada kelebihan. Cuka kurma ada kelebihan dia. Cuma macam saya ni, macam cuka tin ni, kita kajilah pasal khasiat macam mana kandungan tin tu apa ada dalam dia. Jadi jangan over ni lah. Jadi dari sudut kelulut, tak ada masalah. Ada khasiat dia bagus. Sebab dia pemadu tempatan. Satu prinsip perawatan yang kita kena tahu, jangan lari daripada benda yang Allah sedia sekeliling kita. Yang tu kena tahu. Nah, saya pensyarah saya Cina, PhD daripada US. Dia doktor perubatan dan dia tahu selama ni dia merawat satu benda dia tertinggal, iaitu ajak orang mengelak benda penyakit ni lah, preventif ni. Dia sudut khususnya paling utama makan. Maka tu yang dia sambung bidang nutrisi. PhD perubatan, PhD nutrisi pula dia ni. Tok guru saya ni. Sebut tok guru macam orang ni Islam pula pada di Cina. Perempuan, doktor ni. Dia sebut kat saya, Razi, you kena buat study pasal tradisional, Malay tradisional punya ni. Makanan tradisional orang Melayu. Ni, di sekeliling kita bercakap tajuk olive, zaitun daripada luar. Bercakap kurma, luar. Bercakap apa ni, cinnamon, kayu manis, luar. Remedies, makanan-makanan herba-herba, semua. Awak tak cerita pasal kita. Saya dengar ayat tu berzuk pasal apa? Ni pun hadis sebut. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut surah Abasa, surah ke-85 dalam Quran. Allah sebut dalam surah Abasa. Mula-mula Allah pesan, auzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu perhati makanan kamu. Nampak tak? Allah kata kat kita, nak makan tengok dulu. Benda apa yang nak suap? Tu dia kata halalan thayyibah tadi tu. Nak makan tengok dulu. Nak makan perhati. Ayat dia, ayat 24 surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kemudian Allah kata, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kami belah muka bumi ikut belahan masing-masing. Yang ulama tafsir hurai, setiap kita ada. Dulu saya ingat balik kecil-kecil, kan kita kecil banyak duduk kampung, kita nak tahu benda-benda ni hak dia sudut alam ni kampung je lah. Ni duduk taman-taman perumahan habis dah. Kita duduk dengan kilang, duduk dengan asap kereta, duduk dengan asap kilang dia pelepah, air pollution apa semua ni habis. Tu dulu orang sihat-sihat, antaranya pasal suasana kehidupan kita dulu. Jadi bila ingat kecil-kecil, antaranya dulu tok saya yakin semua ibu ayah ingat lagi, kita bila luka pergi cari hidung kapal terbang. Betul. Lah ni iodin lah. Betul. Ambil lenyek-lenyek keluar lendiak hijau tu, sapu. Apa yang ada pada daun tersebut bila tengok masuk lab? Antiseptik, pemati kuman. Atas kulit kan, bila kulit ni menutup daripada benda luar, benda dalam terdedah, nampak isi ke, nampak tisu dalam ke, sel kan, tu kulit, peranan kulit tu, skin. Bila luka terbelah ke, terbuka lah benda tu, bakteria, kuman, benda kotor akan boleh masuk. Tu yang kata jangkitan kuman tu kan, pasal terdedah. Jadi antara hikmah orang dulu sebut, dia pun tak tahu ada apa kat daun tu. Yang dia tahu, dia ambil daripada tok ayah, tok nenek sampai bila dia tengok amalan para ulama tu, tok guru pondok orang dulu tradisional. Pada daun tersebut ada antiseptik, pemati kuman, dan dia ada sifat gamat. Tahu tak gamat? Pasal apa hebat gamat ni? Sampaikan kita punya ekspor IKS kita, industri kecil sederhana, antaranya yang besarnya gamat. Orang luar minta sebab scientifically proven, terbukti pada saintifik, dia boleh cantum balik sel kulit dengan cepat. Tu yang orang dalam pantang, pas beranak minum ayak gamat. Tidak?
Antaranya itulah sup keli, sup wan, apa semua tu. Jadi gamat tu kelebihan. Apa ciri gamat tu? Dia cepat cantum sel kulit. Yang apa ni, daun kapal terbang, yang tu peranan dia. Tu yang kita heran, pasal kita sapu, kita bukan buh minyak, kita buh gumpai-gumpai, buh dia punya lendiak dia saja. Daun tu basah-basah, buh atas tu darah berhenti. Semua dulu kehidupan kita alami. Orang dulu sihat pasal apa? Nasi dalam pinggan nasi sopangan hutan. Faham tak saya nak buat apa ni? Pinggan nasi serupa hutan. Faham tak? Semua. Pasal apa? Ulam. Betul tak? Ulam raja kau tu, pegagar kau ni. Nasi mana? Tu bawah. Kambing betul. Tak dia pun melawak aku, tapi benda betul. Dia bukan nak mengata tu. Saya biasa dengar betul. Ustaz nak sebut saya. Dia kata macam kambing. Kambing berjalan kaki dua. Jalan pegang pinggan. Duk gerak ragut. Masa makan ulam-ulam tu terkeluar ni, sopangan kambing. Kambing-kambing lah makan terkeluar daun kot mulut kan. Dan ni bila anak-anak macam saya mengaku anak saya, dia tak kerti. Bak sayang lain okey, pelan-pelan. Ulam dia tak boleh. Baik. Sayang pun kita susah nak ni, ulam lagi lah. Sayang tu dah masak dah. Tu saya lebih suka ulam sebab tak diproses, tak berlaku dalam suhu panas. Benda-benda apa pun alami, jangan duduk dalam suhu panas. Dia menjejaskan khasiat. Jadi macam ulam lagi baik daripada sayang lah. Jadi nak abang tadi, sekeliling kita ada yang tersedia. Salah satunya nak jawab pasal soalan madu luluk tadi tu lah. Kita duk bangga madu luak. Madu luak pun bagus. Contoh madu Yaman bagus pasal dia kandungan ayak dia rendah. Kekuatan madu bukan terletak pada huruf ta. Kekuatan madu terletak pada kurangnya ayak. Kita Malaysia, iklim kita tropika. Hujan kerak. Jadi pokok-pokok tualang, pokok hutan tu banyak duduk dalam hutan. Kawasan hutan lagilah hutan. Tengoklah kawasan paling basah kat Malaysia kat mana? Perak, Bukit Gantang, Taiping, apa ni, apa nama tempat yang terjun tu? Kawasan-kawasan tu apa ni kat Taiping tu, Allah sama lupa. Bukit Larut yang orang kata tak ada hari tak hujan, sampai orang sebut begitu. Saya lalu nak pergi ke KL lah, gelap depan Taiping tu kan, Taiping ke Munting tu, kita lalu highway pun gelap ya, kawasan paling panas Cuping lah. Bukan Cuping ni, Cuping tu boleh. Ni Cuping telinga. Jadi kita Malaysia kerak hujan. Jadi tumbuhan kita banyak dengan siraman dalam keadaan suasana geografi dia, faktor alam, iklim dia tropika. Jadi bila madu-madu yang duduk dekat sarang duduk dekat pokok tersebut, pokok yang duduk kena hujan selalu, maka kandungan ayak dalam madu kita tinggi. Sebab tu pakar madu Malaysia, di antaranya salah seorang nama dia Profesor Amrah, perempuan, di HUSM, di USM Kubang Krian, Kelantan. Prof Amrah nama dia, Amrah, AMRAH. Saya pernah masa buat bentang ceramah kesihatan pemakanan, dijemput daripada HUSM. Saya petik nama dia. Petiklah pasal saya bangga ramai sebab saya buat study pasal makanan. Di antaranya saya temui nama salah seorang tokoh lecturer, profesor di sini, nama Profesor Amrah. Dewan duk gelak. Kita buat tak tahu. Habis-habis tu baru tanya pasal apa. Duk ada depan tu. Mujok tak tahu masa ceramah, tidak goyang lutut. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Prof Amrah depan tu, lepas tu makan dengan dia sembang. Saya kata buat tadi. Jadi nak abang tadi, pakar madu ini Prof Amrah, dia sebut madu Malaysia level dia suplemen. Faham tak maksud dia? Boleh ambil dalam harian seperti kita amal suplemen lah. Kenapa nak perlu sebut benda ni? Madu itu bertaraf suplemen. Sebab dalam ilmu pemakanan, dalam ilmu rawatan alami, ubatan alami, contoh macam madu, contoh Islam sendiri, Quran hadis meletakkan taraf madu itu ubat. Alhamdulillah, bila Quran hadis sebut kurma, zaitun, delima, tin, apalah tumbuhan-tumbuhan lain, bila Quran sebut apa semua ni, Quran tak kata pun penawar. Cuma Quran kerap ulang. Habaq kekuatan, kehebatan dia. Habaq benda ni bagus. Quran kata lagu tu je, tapi Quran tak letak pangkat dia penawar untuk manusia.
Sebab tu benda ni hanya makanan. Bila kita duk suruh makan kurma, duk bayang kata, oh inilah ubat untuk ni. Tak. Jadikan harian. Sebab tu saya kata tadi, preventive medicine. Jangan bila mai masalah cirit baru nak makan kurma. Jangan bila mai bulan puasa baru nak makan kurma. Kurma makan selalu, dia yang jaga kita. Preventive medicine, cegah. Jadi benda-benda tu bagus, tapi tak diletakkan nama ubat. Zaitun bagus. Tumbuhan, raja segala tumbuhan zaitun. Raja segala buah, raja segala tumbuhan zaitun. Pasal segala benda ada kat dia untuk tubuh manusia. Jadi, tapi bila Allah sebut madu dalam Quran, tadi saya dah baca ayat dia, surah An-Nahl ayat 69. Allah kata apa? Fihi shifa'un linnas. Pada madu itu ada penawar untuk manusia. Maka ulama perubatan Islam meletakkan kategori pemakanan yang Quran sebut ataupun apa-apa rawatan alami yang Quran hadis sebut, ada yang level makanan ataupun kita kategorikan suplemen ke apa, ada yang level ubat. Contoh dua benda besar yang level ubat dalam Islam, madu dan habatus sauda. Sebab ia disebut dengan nama ubat. Fil habbatis sauda, Nabi SAW sebut, hadis sangat banyak habatus sauda ni. Pada habatus sauda itu adanya penawar untuk segala penyakit manusia. Segala penyakit. Maksudnya bila kata penawar Nabi sebut. Contoh ada hadis Nabi kata pasal madu. Alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kamu bersama dengan dua penyembuh ini. Maknanya kalau kamu sakit, jangan tinggal dua penyembuh ini. Al-asalu wal Quran. Asal, madu dan Quran. Quran ni apa? Pada ayatnya yang kita ruqyah, jangan tinggal, dan kandungan yang disuruh di dalamnya. Quran cerita suruh makan apa, suruh amal apa, cara hidup macam mana. Tu Quran tu penawar. Surah Al-Isra ayat 82 Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa tu saja saya berhenti, saya tahu semua bisa dengar. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu beransur-ansur. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un, yang mana Quran yang kami turunkan itu merupakan syifaa'un, penawar untuk kamu. Tang mana syifa' Quran? Saya dah sebut tadi. Pada ayat dia, kalau kita serabut, stres, nak release tension, boring, tak apa ni, serabut lah. Apa ni, duk fikir macam-macam kan. Baca Quran, tenang. Syifa' lah tu. Kita masalah jin, santau, saka-saka ni, ruqyah dengan ayat Quran, syifa' lah tu. Dan antara lagi, yang kena explore lagi ialah apa yang Quran sebut. Dan Quran pesan dalam bab tidur. Aku jadikan malam untuk kamu rehat. Aku jadikan siang untuk kamu beraktiviti. Quran pesan. Tu pada penawar. Consultation yang saya buat dekat orang masalah darah tinggi, masalah stres migraine, saya pesan benda ni. Yang berpotensi nak kena stroke, jaga. Pesan benda ni. Tidur tolong cukup. Kepala otak jangan serabut. Semua orang ada masalah. Jangan biar masalah itu memasalahkan kita. Biar kita yang memasalahkan masalah tu. Maksudnya dia nak jadi banyak masalah, tapi kita bagi kacau, bagi dia lama-lama tak ada. Biar kita menang. Siapa yang dugaan paling besar atas dunia ni, ujian paling teruk? Nabi-Nabi Allah. Dalam Nabi Allah, jumlah Nabi-Nabi Allah ada 124,000. Jumlah Rasul Allah ada 313. Jumlah yang kita wajib ketahui 25 orang sahaja. Dalam 25 itu tak semua Rasul, ada yang hanya Nabi. Betul tak? 25 itu Nabi dan Rasul. Dalam 25 orang Nabi dan Rasul itu ada yang sangat kuat ujian. Maka dikategorikan Nabi ulul azmi. Ulul yang memiliki, yang kena azmi, azam, cekal, tabah, yang memiliki kecekalan, ketabahan. Pasal apa? Kena cekal, kena kuat, kena tabah. Pasal dugaan hidup sangat teruk. Keluarga tak ikut. Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Nuh, anak bini tak ikut. Sebab tu kejayaan bukan diukur pada hasil. Kita boleh ukur dengan hasil pada tempat tertentu. Dalam sudut kerja agama, kejayaan diukur pada konsisten, terus buat. Mati esok-esok dalam kubur, di akhirat kita dibangkitkan. Allah tak tanya soalan menang ke tak. Allah tak tanya soalan tu. Tidak.
Allah tak akan tanya, malaikat tak akan tanya pasal apa hang tak menang, pasal apa perjuangan hang tak menang, pasal apa parti hang tak menang. Allah tak tanya soalan tu. Yang Allah tanya, kerja apa yang hang dah buat untuk tolong Islam. Duk gusar apa tak menang. Memanglah orang berwawasan kena fikir nak menang, nak kuasa, nak lagi banyak benda boleh buat, betul. Tapi dia sudut buat kerja, jangan duk sedih. Apa jadi pun biar jadi. Kerja aku untuk agama, untuk umat. Ayat ni baru saya tulis semalam. Saya habis usrah saja tulis. Usrah semalam saja, usrah sama-sama sahabat. Nak tulis. Kita kerja untuk agama, untuk Islam, kita tak kecewa pun apa jadi. Kerja berjalan. Nabi Allah lagu tu. Kalau nak ukur kejayaan kepada orang masuk Islam, Rasulullah gagal. Dia membesar depan mata Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Abu Talib bela dia sejak umur dia 8 tahun. Abu Talib nak meninggal, Rasulullah ada tepi Abu Talib. Rasulullah ajak Abu Talib 3 kali, ikut aku ya ammi, wahai pak saudara aku, ikut la ilaha illallah. Dia tengok belah kanan, tengok Rasulullah, dia sambil terbaring uzur ni Abu Talib sebelum dia meninggal. Tengok Rasulullah ajar, dia tengok Rasulullah, dia tahu Rasulullah buat benda bagus, tapi tak, apa yang ada kat dia, ikut. Takut aku mati dalam keadaan, orang kata aku mati dalam keadaan tak ikut agama nenek moyang yang sebelum ni. Aku mati ikut agama baru, agama Muhammad bawa. Tengok belah kanan, tengok muka Rasulullah. Tengok belah kiri, tengok puak-puak ni, puak-puak kafir Quraisy, Abu Lahab ke apa semua ni. Kalau ukur kejayaan dengan cara macam tu, Rasulullah gagal, Nabi Nuh gagal. Nampak? Itu yang kata ujian mereka berat, besar, ujian mereka dahsyat. Maka diletakkan nama dalam 5 orang Nabi yang sangat teruk, kuat ujian berbanding Nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, alaihimussalatu wassalam. 5 orang Nabi ulul azmi. Jadi apa kaitan ni saya dah sebut ni? Nabi ulul azmi, manusia paling banyak ujian Nabi Allah. Dalam Nabi-Nabi Allah, 5 orang ni kuat. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah bersabda, tak ada orang yang lebih banyak senyum daripada aku. Sedangkan masalah siapa paling banyak? Dia. Apa yang tolong dia? Kita kata iyalah dia Nabi Allah, Allah tolonglah. Allah hantar dia bukan untuk kita bagi benda tu sebagai alasan. Rasulullah Nabi, Nabi Muhammad Nabi. Tak. Allah kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Anbiya, minta maaf, surah Al-Ahzab ayat 21. Allah sebut. Hak semua saya sebut ayat Quran, sebut ayat tu, cek balik lah. Masa benda dia ingat dalam kepala aku tu dah, tak lagi mengarut dia sebut. Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu wahai manusia, pada diri Rasulullah itu, fi rasulillahi uswatun hasanah, adanya contoh ikutan. Allah hantar Nabi sebagai Rasul, suruh kita ikut. Pasal apa duk dikata tu Nabi? Jangan duk sebut lagu tu. Jadi nak abang tak sat ni, kalau kita ada masalah, kita stres, Nabi dia bawa pujuk dengan apa? Dengan Quran. Bawa pujuk dengan zikir, dengan ibadah, doa ke Allah. Bawa senyum selalu. Stres, masalah juga. Semua manusia ada stres tau. Siapa tak stres dia bukan manusia. Stres bukan penyakit. Cuma stres yang berlarutan boleh bawa kepada penyakit. Contoh darah tinggi, contohnya stroke, migraine. Manusia yang normal, fitrah Allah buat, mesti ada stres. Stres itu adalah limit pencapaian. Faham tak? Stres itu adalah satu benda yang tekanan emosi yang mai daripada kita bila kita tak dapat capai. Kita kan ada limit kita. Tu yang today tak jadi, ronyok retah buang. Geram ronyok retah. Type depan komputer dia tu, kong empuk keyboard, gedebum tumbuk. Apa tu monitor tu, CPU lah apa semua, mengamuk. Pasal apa? Geram, rempah barang. Pasal apa? Tak dapat. Sebab kita ada limit. Maka muhasabah di saat main stres, muhasabah, sabar kawan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan surah Ar-Ra'd ayat berapa?
Ni tak berapa confident nak sebut 28 kot. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu yang tenang hati mereka, itu mereka tenang. Orang beriman tu siapa yang tenang ni? Siapa? Orang beriman. Hati dia pun tenang. Siapa? Mereka yang lagu mana? Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenang hati mereka dengan ingat dekat Allah, zikir pada Allah. Ala bi zikrillah, ketahuilah, bi zikrillah, hanya dengan ingat Allah itu tatma'innul qulub, yang boleh tenangkan kita, tenangkan hati. Ada yang semua agak ayat tadi, betul tak? Al-Ahzab ayat 21. Lepas tu hak pasal tu orang sama zikir surah Ar-Ra'd ayat 28 ke apa saya rasa. Nah, okey, itu pasal nak habaq dia kait belakang tu, saya jawab campur rangkum semua tu. Nah, pasal soalan berkenaan bila kita berdepan masalah kesihatan, satu faham pasal environment kita. Ada yang Allah bagi. Allah sebut dalam surah Abasa tadi, summa syaqqaqna al-ardha syaqqa. Ayat 26 kan? Ayat tu surah Abasa, betul ya? Allah kata, ada yang buka surah Abasa tadi? Betul ya? Surah Abasa ayat 24, Allah kata, tengoklah makanan kamu tu elok sebelum nak makan. Perhati dulu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa. Ayat 26 surah Abasa. Kami belah muka bumi ikut belahan masing-masing. Itu yang antara ulama hurai. Ada bahagian yang kita kena tahu, kita boleh ambil. Tu yang pensyarah saya tegur saya. Kamu orang Melayu, makanan kamu ada bagus-bagus. Cina famous dengan herba dia. Orang India bangga dengan rempah dia. Orang Melayu lalang. Minta maaf saya sebut betul. Betul. Orang kata hak ni power, oh jom ikut ni. Orang kata hak ni bagus, jom ikut ni. Hak kita ada amalan tradisional orang Melayu, makanan kita power. Orang dulu-dulu sakit payah. Tok nenek mak ayah kita dulu sakit payah, tapi dulu hospital doktor ubat tak cukup. Lah ni hospital banyak, doktor berlambak ramai, ubat merata, penyakit banyak dan tak sudah-sudah. Pasal apa? Lifestyle tak betul. Apa? Lifestyle tak betul. Itu kalau boleh jaga, sebab tu orang akta-akta yang macam Penang, dia ada akta green, hijau. Tapi tu Ustaz macam tu lah kan. Undang-undang ni korang acuh. Itulah. Acuh bentang kan. Bentang dia mati pokok dan Satu benda yang mengganggu kita ialah kemudahan yang kita fikirkan. Malah nak jaga sayur-sayur kita tanam, spray racun. Spray racun. Tu yang ada orang pergi market, dia nak beli, dia duk nampak hak ni hijau bersih elok ni, hak ni bagus. Bila hijau, ulat tak teringin makan, racun. Kalau perhati betul pergi market, betul lah kita nampak hak hitam-hitam tu buruk. Dia bukan buruk, dia main tua, dia ni sikit, dia tak ada buat kotak apa pun. Basuh-basuh boleh makan. Kotak buruk-buruk berlubang bekas ulat makan, kita basuh-basuh tak ada dah kotoran kuman apa, tak ada. Hak yang hijau elok ni, basuh lagu mana pun dia masih ada kesan racun dekat dia. Sebab tu sebahagian tu kita rasa pahit lain macam. Salad patut tak pahit lagu ni, pasal apa? Pahit lain macam, racun. Ada salad yang pahit kuat. Salad kan antara yang nak kena jaga betul. Racun lagi kuat, lagi pahit. Dia lagu tu je sebenarnya. Dia peringkat-peringkat. Ada orang tak makan sayur langsung, kita suruh makan sayur, makanlah sayur apa pun contohnya. Tak apa, macam apa, saya nak pujuk orang makan minyak zaitun. Kalau bagus, minum minyak dia. Tak mampu, ambil lah kapsul soft gel apa semua tu. Jadi kita habaq peringkat-peringkat tu. Kalau kita main peringkat yang pengamal tegar sayur dah, maka soalan tanya macam mana nak pilih apa semua ni. Tu saya sebut tadi, masa kita pilih jangan tertipu, terpengaruh dengan keadaan duk nampak sayur ni nampak bersih, cantik, elok. Kita kata yang ni lah paling bagus. Sayur hak ni berlubang dah. Sayur hak ni nampak hitam-hitam sikit dah. Betul, kita nak pilih tak mau tua, tak mau sayur yang nampak dah tua, dah layu dulunya tu, dia dah makin dah khasiat pun tak kuat. Tapi nak bagi faham tang tu je. Nak bagi faham tang tu. Dari sudut kalau nampak berlubang ke apa, tak apa, ulat masih sanggup makan. Kita kan dalam hidup atas dunia kena belajar daripada alam, dan cara nak belajar antaranya tengok binatang. Contoh petua, saya duduk askar 7 tahun dulu.
sampai 2 calik Koprel. Ni ustaz depan ni pun naskah orang tahniah je lah. Tapi belajar dengan benda-benda dalam hutan ni. Ingat apa ni jurulatih duk ajak, dan orang kampung petua duk ajak. Kita sesat masuk mana hutan, kita tak kenal pokok-pokok, kita lapar makanan tak ada. Nampak pokok-pokok ada bentuk macam buah-buah, jangan senang-senang makan. Kalau buah tu duk ada tang tu, subuk elok tang tu, sebenarnya tak dan kat hang dulu, dan kat natang lain dulu. Bermakna buah itu beracun. Belajar daripada kerau monyet melompat-melompat di pi tu. Belajar pada binatang. Lopak ayak macam tasik kecil. Bukan tasik lah. Satu lopak ayak macam kolam kecil ke. Ada ayak takung. Nampak macam ikan-ikan ke tempat ni kan. Tang tu tak ada ikan. Sepatutnya laluan. Dia macam sungai. Ada laluan pi ke lopak ayak tepi tu. Ikan tak jatuh mengikut tu. Sepatutnya paling kurang ada anak-anak ikan duk main. Anak udang ke apa kawan. Tak ada. Di antara petuanya juga. Ayak tu beracun. Mungkin sebab terpisah dah daripada aliran air yang asal, maka tak ada hidupan tang tu, tak masuk. Antaranya pasal ayak tu tak sihat, tak elok. Pokok, antara petua nak tengok pokok tu boleh ke tak makan. Satu, kalau buah dia banyak apa semua ni. Satu, jaga-jaga. Nak cuba dulu boleh lah, sebab tak ada makanan yang boleh terus bunuh kita. Yang boleh bunuh kita drastik secara cepat adalah antara daripada binatang. Daripada pokok payah, sebab tumbuhan tak ada sifat membunuh, dia cuma sifat dia kesan sampingan buruk. Kena ingat yang tu dalam ilmu tumbuhan. Dia tak ada sifat membunuh, seperti macam sengat binatang. Ada kalajengking yang ada labah-labah, bulat widu ke apa ke apa. Ada ulat senduk ke, kobra ke, orok-orok ke, ulat pandang bersiak kan. Jenis tu boleh sengat kita sekali ni, boleh bunuh. Tapi tumbuhan tak bersifat macam tu. Kalau dia buruk, dia beracun pun, dia sekadar kita boleh lembek, tak larat, cirit, keracunan. Jadi nak cuba-cuba tak ada masalah. Tapi satu lagi nak kena, pokok tu tumbuhan dia boleh ambil ke tak, daun dia dengan buah dia. Tengok tepi-tepi akar dia, ada tak rumput-rumput naik. Batang pokok dengan akar bawah tu, sepatutnya bila rumput-rumput semua-semua tang lain ada, tang dia tak naik. Heran. Sifat tumbuhan, dia bergaduh ke atas, tak bergaduh ke bawah. Faham tak? Contoh terkepung dengan cahaya matahari, jadi pakat berebut. Pokok ni nak pi, pokok ni nak pi, sebab ruang ni cahaya matahari, dia berebut kot tu. Kok bawah ni dia berkongsi, sebab tanah dengan akak dia bersendirak kok ni tu. Kadang kita cabut lagi, angkat-angkat pokok ni sekali ikut. Jadi patut ada tumbuhan lain dekat akak-akak, dekat tanah keliling pokok. Tapi tak ada, tanah aja nampak. Mana ada dalam hutan orang duk pergi gembok tanah apa? Orang duk rajin pergi tolong berkebun, pergi gembok tanah, buang rumput-rumput tak. Jadi ini juga antara petua kata pokok itu antara yang tak boleh beri manfaat dari sudut makanan untuk hidupan. Binatang tak makan, orang pun jangan makan. Itu betul pasal tumbuhan lah. Tapi apa saya sayang soalan Ustaz Anas tadi, apa ni, jangan ingat bila lubang tu kita tak, pada bekas ulat makan. Tu kata belajar daripada alam. Maknanya ulat makan, kita boleh ambil, tak ada masalah. Tu yang siapa buat status saya tak ingat Facebook tu, untung kawan-kawan, kenalan-kenalan bila yang tulis benda-benda ni, kita pun terbelajar. Gunakan media sosial bagi manfaat orang. Ada kawan tulis, jangan nak belagak lah wahai manusia. Kita nak tanam orang pun kita belajar daripada gagak. Siapa tulis saya lupa. Ada naik kat Ustaz ke? Naik baru kemarin, sehari 2 saya rasa naik. Ustaz Isuk Desa? Oh, Masya Allah. Ustaz Isuk Desa tulis, hidup ni jangan duk belagak. Hidup ni kalau kita duk rasa kita ada tu ada ni, belagak. Kita nak belajar kehidupan pun daripada gagak. Qabil bunuh Habil, tak tahu nak buat apa, tengok burung gagak. Bermula tamadun sejarah manusia, mula pun tak ada tunggu sampai nabi-nabi lain, tak ada tunggu keturunan ke berapa, mula buat. Allah sebut lepas Allah buat Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah ajak alam tentang ni, Allah habaq nama-nama semua ajak. Manusia tak reti apa. Sebab tu sampai keadaan iblis tu angkuh sombong, sebab tahu manusia ni lemah. Nak banding dengan malaikat, iblis ni hujung kuku lebih kurang gitu lah. Tu ni tak mau sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Bukan suruh sembah, ni suruh sujud, nak abang perintah. Fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud kecuali kelompok iblis.
Aba wastakbar, aba enggan, dia tak mau melawan. Wastakbar, takabur, angkuh, sombong. Wa kana minal kafirin, maka tergolonglah dia di kalangan yang kufur pada Allah, lawan Allah. Saya duk sembah Allah Ta'ala elok, dia melawan. Angkuh, sombong, tak mau dengar perintah pasal apa? Dalam ayat yang lain Allah sebut, iblis mengadu kepada Allah, tak mau pasal apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau buat aku daripada api, wahai Tuhan. Tu Adam tu kau buat daripada tanah. Maknanya nak apa? Kita mulia diciptakan, tapi bentuk penciptaan kita ni satu benda yang lekeh je. Bukan lekeh pada penciptaan Allah. Maha sempurna Allah sebut. Allah abang, Allah buat ni, nak abang kata, nak banding. Tu yang mai rasa ego iblis ni kata, aku nak kena sujud kat dia pasal apa? Dan Allah atok alam ni nak berlaku. Nabi Adam belajar daripada alam. Qabil Habil belajar daripada burung gagak nak tanam mayat. Tu kata jangan duk. Inilah kita nak kenal makanan, kita belajar daripada siapa? Agak-agak lah makanan kita belajar boleh makan. Tu saya sebut tadi, belajar daripada alam, masuk hutan. Orang dulu-dulu, kita dulu hutan banyak, kampung banyak. Macam mana orang tua-tua kita boleh tahu ni buah ni boleh makan? Saya berani jamin semua akan setuju kalau buat kajian betul. Belajar daripada binatang nak makan. Belajar daripada binatang nak makan. Tengok itu, tengok nak tengok pasal apa ni, ikan tak ni, ni tak elok. Nampak? Tu yang apa? Atau kalau soalan tu kata berkenaan kita belajar dengan bila berlubang ulat makan, kita basuh elok lah. Nak geli apa? Kita ni masalah kita tahu apa? Kadang lebih geli kepada benda-benda yang bagi kita jijik. Dengar kata ulat makan, kita rasa ulat ni, ulat tu bukan apa, main pada tanah, keluar kat atas, dia pergi makan daun, dia pergi sarang dia balik. Dia bukan pergi rontik ke apa kan? Lepas tu kita basuh balik sayur tu, kita makan bersih lah. Kita nampak hak hijau ni lagi bersih bagi kita, padahal racun. Masya Allah. Kira apa di sebelah merata kita goreng hari ni. Dah. Tak apa ilmu lah. Jadi hak saya cerita tadi asal jawapan. Ada soalan lah? Nampak orang cakap tangan apa ni, tak apa, pasal madu keluluk tu saya abang tadi tu yang goreng panjang pasal soalan madu keluluk lah. Jadi pun bagus, bukan saya jawab tadi menafikan ada khasiat. Kelulut adalah spesies lebah. Sebab apa saya kata, saya tegur sahabat yang jual madu kelulut, dia sendiri, dia tak ada brand apa pun, botol kosong ya. Dia ambil banyak-banyak jual. Dia ambil daripada Pahang, kawan dia buat keluar daripada ni hutan kampung dia. Lepas tu bila dia guna ayat Quran yang tu, ayat Quran yang mana digunakan? Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 68, 69 yang pasal syifaun tadi, madu tu penawar. Ayat 68 Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajar wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Dan Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah. Wa auha rabbuka, Allah mengilhamkan, Allah ajak lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, wahai lebah, dirikanlah sarang kamu di kawasan gunung ganang bukit bukau. Pertama, anittakhidhi minal jibal buyuta, dirikanlah sarang kamu wahai lebah. Allah ajak ni nak buat sarang, buat kawasan gunung ataupun bukit, kawasan tinggi. Wa minasy syajar, dan kawasan pokok. Wa mimma ya'rishun, dan yang dekat dengan manusia, senang berurusan, banyak manusia nak ambil manfaat. Ayat ni yang dikatakan bila orang tanya soalan, orang kata di antara kezaliman kita pergi duk ambil madu. Lebah duk ni kan, untuk depa sarang depa punya kehidupan rutin depa duk ambil untuk depa sarang, depa duk makan apa semua ni, kita duk pergi ambil ke tu. Takkah kita zalim pada lebah? Dah. Alam ni berjalan dengan kitaran. Kalau tu kena marah belakang lah, rimau duk terekam rusa. Tidak. Kita apa ni, alah kita duk mengai, duk mancing tak nelayan tangkap ikan, serba tak kenal belakang, zalim belakang. Allah bagi ada kitaran alam sebagai bentuk rezeki macam mana kan. Kita duk buat korban sembelih, orang duk kata menzalimi kan, agama lain ambil abang kata menzalimi binatang, padahal ada seorang profesor saintis, profesor perubatan, doktor lah, dia kata, aku hairan melihat kecaman dunia terhadap ibadah orang Islam, iaitu setahun sekali sembelih, iaitu raya korban.
Aku hairan. Mereka sangat marah terhadap ibadah orang Islam. Sedangkan mereka makan mentah-mentah, tidak kisahkan mereka pergi ke McDonald dan sebagainya, disebut pergi makan-makan. Sedangkan itu lembu yang binatang yang dicincang dibunuh dan makan ikut suka. Sedangkan ibadah orang Islam itu disembelih dengan tertib lah, maksudnya sopan, sembelih, bunuh cara elok dan diberi makan kepada orang-orang yang tak cukup makan. Ni orang bukan Islam sebut ni, Profesor Perubatan, doktor, saya baca ayat dia. Orang kadang bukan atas dasar benda benar, tapi pasal nak memburukkan. Betul tak? Kalau mengaji betul, tak akan jadi betul. Itulah nak bawa tanggapan serong pada Islam. Jadi pasal apa, sifat ciri-ciri sarang tadi tu, maka tu yang sahabat saya ni pergi sebut. Ni lah yang Allah nak sebut ni, madu kelulut lah. Jadi maknanya madu lebah lain yang tak kelulut bukan dalam Quran. Tak, itu semua masuk semua. Madu kelulut pun termasuk dalam madu. Jadi takat tu saja kita claim, kita nak sebut kata madu juga, spesies lebah juga. Sebab apa? Dia ada ciri dengan kawasan pokok, ciri dekat dengan manusia. Tapi kelulut ni lebih dekat dengan manusia. Dia lebih kepada dekat dengan apa, madu lebah pun sama. Cuma dia, kalau orang tanya saya dari sudut saintifik, khasiat madu kelulut dia tak boleh lawan madu lebah. Kena ingat atas kekuatan khasiat kandungan dalam dia. Madu kelulut keseluruhannya, kandungan madu kelulut tak boleh lawan madu lebah. Madu lebah pula cakap tajuk lapis-lapis dia lah. Ilmu madu ni luas. Ni madu lebah lah, bukan madu lain lah. Ilmu madu ni luas, sangat luas. Contoh, dulu kita duk sebut keaslian madu, kan? Nak kenal tangan mana? Titik atas kuku, tok jari tu, menitik tak jatuh. Kalau menitik, tu tak asli. Tak boleh pakai. Dulu saya pun lagu tu kan, pasal saya tak belajar ni. Madu asli lagu mana nak kenal? Semut tak urung. Madu asli lagu mana nak kenal? Buah dalam ayak, jangan kacau, tuang je lah ayak. Kalau dia jatuh terus, dia tak larut, itulah asli. Kalau bubuh terus larut, tak asli, tak betul. Sampai hari tu ada orang kata yang ni lah setakat ni yang nyaris betul. Apa dia? Buh madu dalam piring, gelek-gelek piring. Jadi macam sarang. Ya, buh madu dalam piring, betul buh ayak sikit. Kocok dia, gelek-gelek piring tu, nak bagi keadaan dia. Maka nak tahu asli tak asli, bentuk madu tu akan berbentuk heksagon, bentuk macam sarang lebah. Memang jadi begitu. Jadi orang tengok, Masya Allah, ni kejadian alam yang Allah atur ni ikut cara nak kenal asli. Akhirnya orang pegang yang tu. Dulu sebelum yang tu orang pegang semut tak urung, madu asli semut tak urung, tak boleh pakai. Ada madu tak asli semut tak urung, ada madu asli semut urung. Saya ada kenal seorang kawan ni, memang saya sendiri tengok dia turun pokok tualang, saya pergi duduk tunggu, ambil botol apa semua. Memang punya asli dia jual madu dia, botol dia pun madu tu dengan lebah-lebah duduk dalam tu, lebah mati duduk dalam tu semua. Memang dahsyat, kira cepat dia buat serok kat kita terus, semua urung. Jadi hak ni pun orang nak kata dia ingat hak ni lah paling betul. Tak. Sampai ada yang buat kajian, pergi ambil shampoo rambut, buah dalam piring sikit, sebanyak sekadar macam kita buah madu tu, itu buah ayak, gelek-gelek, bentuk pun sama macam sarang lebah. Shampoo ya. Nampak? Maka akhirnya, di manakah terletaknya keaslian madu? Bagaimanakah untuk dikenal pasti? Hanya dua cara. Pertama, yang ni lah yang paling mudah, tapi kita kena ada lah, kena buat lah benda tu. Apa dia kakak? Siapa supplier kita? Macam saya cerita tadi tu, itulah contoh. Apa dia? Kawan saya turun pokok, naik pokok, turun perah, potong madu tu, apa propolis, sarang lebah apa semua tu, buh masuk dalam botol, kita pun ambil. Kita kenal dia. Who is our supplier? Yang tu nombor satu lah. Nak tahu asli tak asli, campur ayak ke dak, ni ke dak, apa buah gula merah ke apa ke. Yang kedua, melalui teknologi yang sekarang hanya ada di Mardi. Mesin yang berharga, tak silap saya bukan puluh ribu, ratus. Tapi mesin tu boleh buat banyak benda lah.
dia detektor, dia mengesan. Macam mana dia nak kesan melalui teknologi? Kesan dalam kandungan madu tersebut ada ke tidak satu benda yang mengesahkan keaslian madu. Siapa tahu agak-agak dalam sebotol madu tu, tang mana kita ambil madu, kita nak tahu asli dia kat mana. Kandungan gula dia ke, kandungan apa ke, semua serupa ya madu kan. Tahu tak kat mana? Tadi saya sebut di awal tadi. Okey, nektar masa dia pisah, Allah nak habaq madu tu penawar untuk manusia. Allah cerita dulu, yakhruju min butuniha, keluarlah daripada perut lebah itu minuman yang berbeza warna. Maka apa jawapan dia? Enzim perut lebah. Ada mesin yang boleh detect enzim perut lebah dalam madu, yang mana kita tak boleh kenal dengan rasa, dengan tengok mata kasar, tak ada, hanya bacaan daripada lab makmal. Enzim perut lebah. Madu yang tak asli, enzim perut lebah, asalnya madu tu asli, dia campur tak asli lah, tak penuh. Kalau 50% je asli, dia campur. Sensitivity madu lebah ini, sensitivity enzim lebah ni ialah bila campur benda tak asli, dia hilang. Nampak tak? Masya Allah, Allah buat, subhanallah. Okey, tu kena tahu. Tu saya kata ilmu tentang madu luar. Antaranya tadi saya cerita bentang macam mana madu terhasil. Lebah pasing-pasing mulut ada sampai 7 ke 9 ekor. Dia pun beribu ekor lebah duk terbang pergi cari bunga. Cara dia pun terbang keluar daripada sarang ya, pada harga pun boleh, tapi jangan terpedaya. Contoh, okey, ni pasal harga dari sudut saya, petua saya pun ialah, saya kata harga. Maksudnya kalau harga rendah, minta maaf, saya tak percaya. Tuan-tuan perempuan tahu tak, yang tadi yang saya cerita lebah ini, saya cerita macam mana dia mencari dia keluar daripada sarang ramai, terbang merata cari. Dia akan terbang lebih berapa kilometer ni, jauh daripada sarang, masuk hutan. Mereka dengan deria, mereka nak cari bunga terbaik untuk terjun masuk dalam bunga, sedut nektar sari bunga. Bila mana-mana lebah yang jumpa dah bunga yang berkualiti, nektar dia boleh diambil, dia akan menari atas bunga tu. Dia terbang menari atas bunga tu untuk bagi signal, nak tunjuk dekat lebah lain, mai aku jumpa dah. Jadi hak mai ni tak mai berderu ramai-ramai hak ribu-ribu tadi, mai sekadar yang mana perlu. Macam tadi 7 ke 9 ekor tadi tu lah. Lepas tu hak lain pergi lain ni cari lagi beribu jenis bunga flora ni. Maka dia pun nampak geng dah mai, dia pun terjun dalam, sedut dengan dia punya tu, penyedut dia tu, paruh dia ke apa kita sebut, hidung dia tu, masuk, telan masuk dalam perut, bercampur dengan enzim dia, dia keluarkan, muntahkan, passing ke mulut lebah yang kedua, sampailah ada yang kata 7 ekor, ada kata 9 ekor. Masuk keluar perut, sampailah lebah yang ke-7 atau ke-9, dia terus terbang balik ke sarang. Berlepas dalam sarang, tunggu tempoh sampai masa, baru jadi madu. Apa yang saya nak abang? Berkaitan dengan mahal tadi. Tahu tak berapa jumlah tadi dapat? Dia akan sedut masuk, telan, passing lebah kedua, sampailah 7-9 ekor duk passing sedut. Dia pun berlepas dalam sarang. Banyak mana dapat? Setitik. Baru sedut sikit tu. Tu baru setitik. 7-9 ekor sedut masuk perut, keluar masuk perut, baru setitik. Satu kitaran tu baru dapat setitik madu. Tiba-tiba ada orang boleh jual madu saya asli dengan harga murah tu, dia botol. Kalau betul nak madu asli, kena sanggup keluar duit. Harga mesti tinggi, tak pelik harga tinggi. Cuma saya kata tadi, jangan terpedaya taktik orang. Bila dia tahu ada orang meneliti harga, ada orang nak tahu keaslian, dia tengok harga tu tinggi, maka dia jual harga tinggi dan dia buat taktik yang dahsyat. Contoh, dia jual madu. Antara yang boleh tengok hak jenis tepi jalan yang kawasan yang orang ambil madu banyak. Contoh, kamera antara jalan dia nak naik kan, jalan nak naik, kiri kanan jalan turun, nampak banyak. Okey, orang asli kan, tak apalah, atas siapa confident tu. Saya kata tadi nombor 1 apa dia?
supplier. Jadi depa tu kita kenal tak? Contoh kan. Kalau kita sendiri nampak depa buat apa semua tu, kita puas hati, ni supplier aku, dia yang ambil. Kita yakin tak puas asli. Contoh taktik peniaga. Dia jual atas meja ni banyak botol madu. Kefahaman masyarakat, madu tu warna kuning-kuning, perang-perang gelap-gelap, coklat-coklat sikit. Tiba-tiba ada madu yang pelik sikit. Contoh, jangan terkejut, ada madu warna putih. Ada madu warna putih. Maka oleh kerana orang luar yang duk belah bandar tak tahu macam mana tentang madu, maka dia rasa ini peluang, ini taktik aku nak kelentong. Aku ni orang hutan, orang kampung, orang bandar tak tahu, jadi nak jual. Antara taktik dia buat ke mana? Letak botol-botol hak sama warna kuning-kuning, madu hak biasa ni warna biasa madu. Hujung sekali ada satu botol warna putih, madu putih. Orang nak mai beli, dia punya ayat marketing, ayat pujuk dia kata. Kadang dia tak ada pujuk, orang tanya dah, ni apa dia botol putih ni, madu juga ke? Ni madu. Hak ni payah nak dapat. Ni kebetulan musim dia keluar ni. Hak ni lah madu paling kualiti, paling mahal. Hak ni saya jual harga RM60 sebotol. Hak ni RM120 sebotol. Hak ni payah dapat. Nak dapat pun susah. Sikit je ni kumpul bos botol. Hak ni je tinggal. Kan ada satu, hak lain kan banyak. Ada satu hak ni je tinggal. Kawan ni pun dengar kan, kita senang nak dicucuh, nak ni masuk minda kita. Kita pun dengar betul dia ni, betul dia ni, dah ada sebotol. Warna putih pula tak bisa tengok pula. Ya, payah dapat pula, dia kata musim ni pula kena dengan musim. Oh, rezeki aku ni tak ada orang beli. Buat keluar lah RM120 sekali ganda harga RM60 tadi. Bayar kita masuk lah kita pi buat keluar sebotol lagi kat bawah. Banyak botol je pun kat bawah meja dah, madu putih. Saja letak satu nak bagi orang nampak hak ni je ada. Orang hutan pun belajar marketing, tuan-tuan. Jangan main-main. Nah, segmen-segmen tu dia tahu. Okey, tu jadi tolong antara dari sudut harga pun jangan ni lah. Kita kena tahu tu, saya kata ilmu dia luas. Contoh lebah, bila sengat orang dia mati. Banyaklah tentang lebah, tahu kan? Lebah dia sengat orang, lepas tu dia mati. Kena tahu. Bukan terus mati, dia pendek terus. Jangka hayat lebah berapa lama? Siapa tahu jangka hayat lebah? Kan binatang ada umur-umur dia, macam kucing ada kata 11 tahun 9 tahun betul mati kucing kan. Macam binatang antara tertua ulat dalam tanah, penyu, kura-kura, antara binatang yang hidup boleh cecah ratus tahun. Jadi hayat lebah purata, sangat pendek, 40 hari sahaja. 40 hari je. 40 hari saja lebah. Jadi di antara benda alam yang mereka langgar, kalau mereka buat, antaranya mereka sengat manusia. Tak tahulah balasan ke apa, tak tahulah, tapi itu yang berlaku. Mungkin kerana rupanya bisa dalam badan dia tu adalah untuk kekuatan tubuh dia, tapi dia pergi bawa keluar benda tu. Selama ni hang hidup, sistem tubuh hang bergantung kepada bisa tu contohnya. Dia pergi sengat kita. Saya tak suka lebih kepada balasan. Orang kata dia balasan, pergi sengat orang. Dah kita main sarang dia sengat lah. Contohnya lagi, kalau saya dah masuk hutan dulu, belah-belah Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Kelantan, banyak latihan askar saya kat sana. Sembang dengan orang kampung, antara dia bercerita rimau sana banyak. Tu ada orang kampung main tunjuk kaki kena tokok kat betik, kena tokok kat betik semua. Antaranya dia berkongsi, rimau kalau dia makan orang 40 hari tak jumpa makanan. Itu pun berkata ilmu hutan, kita dengar lah, benda tu tak boleh diletakkan sebagai ni. Saya ada kepercayaan boleh jatuh syirik benda tu. Cuma mereka betul alam. Kadang-kadang ada benda alam yang tak terhurai dari sudut sains, yang kalau kita letak kepercayaan pun boleh bahaya, tapi itu memang berlaku. Dan antaranya berlaku depan mata saya. Apa dia ni? Orang yang nelayan duk mengai, pergi belah laut dalam, duk mengai, tiba-tiba sangkut, tali sangkut, dia tak boleh nak angkat. Kurang-kurang ikan besar berat mana pun, kayuh mai kan, dia duk tarik, dia lawan, ada masa dia lemah, kita pula tarik. Ni dak lekat terus.
tarik, apa yang berlaku sebenarnya? Umpan matakal dia dimakan oleh apa? Siapa tahu? Ikan pari. Kalau ikan pari tu tak sempat turun, maka dia boleh lawan kayu. Ikan pari tu dia lepas dulu kan, dia biar dulu kan, nak bagi dia penat, nak bagi dia main, nak bagi cakok tu lekat lagi kuat ke apa kan. Dia biar ikan pari punya perangai, bila dia nak kena tangkap, bila dia nak jadi bahaya, dia nak mengelak ancaman, dia akan pi rapatkan tubuh dia ke dasar laut. Bila berlaku keadaan itu umpama ikan pari sedang mendakap bumi, istilah nelayan sebut, dia dakap bumi. Contoh, kita nak tarik orang tu pegang pokok, kita tarik dia tak boleh pasal dia kat pokok. Jadi nak habaq punya kuatnya ikan pari punya ni, kita tak boleh nak lawan pasal dia sedang dakap bumi. Kita bukan tarik dia, kita tarik bumi masa nak kayuh. Dan itu antara yang berlaku. Dan petua, saya terkejut depan mata kat Terengganu berlaku. Kawan saya naik dengan sekali dengan dia lah, naik bot. Petua, dia kata petua, lagu mana nak pergi lepas? Kita dengar pelik. Kita main dengan sains kadang-kadang, memang kena main dengan sains, nak faham logik ni, ilmu fizik apa semua tu kan. Tapi tak, petua nelayan dia pun dah tahu kalau berlaku lagu tu pari dah ni, dia pergi rapat bumi dah, rapat dasar. Buat lagu mana? Ambil ayak masak, tuang atas tali tangsi. tali tangsi, tali kai itulah, tali tu tuang situ, sampailah ayak tu turun, kena cecah ayak laut. Lepas tu longgak tu sama ada ikan tu kita dapat ataupun ikan tu terlepas, tapi akan terlepas. Saya tak tahu nak urai ni benda apa, berlaku depan mata saya. Kalau dengar cerita sebelum, saya tak percaya. Dengar cerita selepas pun saya tak percaya. Tapi masalah, saya dengar cerita sebelum dan dia pun tunjuk, ni nak buat, nak tengok. Dia kata, mu tengok ni aku buat. Kawan dengan mu tengok aku buat. Dia tuang ayak kat tali tangsi, confident akan berlaku. Tuang ayak tali tangsi, ni paras laut yang kita duduk atas bot kan. Ayak tu tuang banyak-banyak, sebab tali tangsi saat kita turun habis dah ayak, tak ada sampai ke tuang banyak-banyak sampai lah. Kita tak perasan pun ayak tu nampak ke tak kan. Tapi lepas pada tu macam kita rasa dia tuang banyak dah, ambil dalam lebih kurang 10 saat ke apa, dia dah tuang semua, duduk sat dia badan lagu tu. Tapi tak dapat lah masa tu, terlepas. Masa tu memang lama, tak boleh buat apa. Dia kata, mu nak try ni, nak pegang benda ni. Dia nak suruh pegang, nak kata kita cuba lawan, nak angkat ikan tu. Kita tak tahu ikan apa kan, tarik, tak boleh, tak bergerak langsung. Kurang-kurang ikan besar mana pun dia berenang, tadi tangsi tu bergerak. Ni tak, ikan pari yang sangkut kail, dia dakap bumi. Petua dia tuang ayak tali tangsi, mengalir, kena cecah ayak, dia lepas. Subhanallah, saya pun tak tahu nak urai benda ni. Nak suruh percaya pun tak, nak nafikan pun tak. Tu berkata ada benda tak terurai. Macam tadilah orang cerita, rimau pergi makan orang 40 hari tak jumpa makanan. Saya tanya, pasal apa Pak Long royak gitu? Pasal panggil Pak Long orang kampung tu. Pasal dia kata memang jumpa sampai macam dia menyesal. Ada orang jumpa dia lembek, dia tengok, dia tak boleh makan. Dia menyesal makan orang. Macam dia pun tahu tu hukuman untuk dia. Insya-Allah. Alam ni macam-macam. Ada sunnah alam yang memang sunnatullah, sunnah alam. Contoh kata kekatu masuk rumah, tanda apa? Nak hujan. Kalau orang menolak, menganggap mitos ke, menganggap ni mengarut lah, tak ada huraian sains ke apa ke, maka dia akan kata benda ni mengarut. Padahal itu sunnah alam. Sunnah alam. Betul tak? Kalau hujan asalnya biasa, lepas tu ada angin ribut, tanda apa? Hujan nak habis. Pasal angin tu nak bawa awan pergi ke lain. Hujan tu pergi ke lain lah. Sama ada hujan berhenti ataupun hujan tempat kita dah tak hujan, awan tu bawa pergi tang lain. Asalnya hujan tak ada angin sangat, tiba-tiba ada angin kuat ribut kan. Maknanya hujan dia tak akan berlaku lama. Sebab tu hujan ribut tak lama. Yang hujan banjir tu bukan ribut pun, dia hujan lama. Kalau hujan ada angin ribut kuat ni, dia tak lama. Sebab angin nak tolak. Tu sunnah alam. Jadi janganlah kita, tu saya kata tadi, sains semata-mata sampai ni benda ni.
Khususnya dalam bidang kesihatan, ramai jugalah orang menolak benda-benda yang orang tua-tua dulu. Duk kata mengarutlah pantang, tak boleh tu, tak boleh ni. Saya pun sedih. Tu saya, ke mana pun kita nak ketelusan, keseimbangan dalam kaedah perawatan, saya gabung 3. Orang tanya saya gabung 3. Kesihatan yang Quran hadis sebut daripada Islam, kesihatan sains, dan juga amalan tradisional orang tua-tua. Kenapa? Tengok ada sebab. Tengok ada sebab. Dari sudut makanan, dari sudut ni, insya-Allah. Tapi bila tengok balik orang tua-tua kita punya amalan pun sebenarnya saranan daripada Quran. Pasal tumbuhannya, pasal ulamnya, pasal kehidupan caranya, dari sudut makannya. Antaranya orang tua-tua dulu bila perhati, saya jumpa orang tanya, sebab kita nak kepastian. Dia tak makan sampai kenyang, tapi dia kerap makan. Dia saat-saat dia mengunyah, tapi mengunyah dia bukan snack-snack coklat keropok sebab kita. Dia mengunyah buah, mengunyah tumbuhan, sirih, benda-benda alam. Macam-macam. Sebelah madu stick budak-budak makan. Tu ada syarikat, yang saya kenal, dia duk buat asli. Sebab selama ni saya bukan tak berani beli, saya tak berapa nak beli madu stick, sebab kata payah ni jual lagu ni rendah lah satu harga dia. Satu boleh buat lagu tu. Lepas tu satu lagi boleh buat stick lagu tu. Orang kalau dah dapat proses madu ni, dia jual, mesti dia jual pikir angkut botol, pikir angkut tu. Stick ni betul lah segmen market tu ada permintaan di sudut budak-budak ke apa semua kan. Tapi kalau boleh buat ke situ, dari sudut mentaliti marketing ataupun production, orang buat benda-benda untuk makanan ke kesihatan ke benda apalah, dia tak akan pergi ke situ. Dan kalau dia buat, dia fikir pasal market untuk budak-budak, boleh jadi dia terpaksa gadai prinsip. Tapi ada syarikat-syarikat sebahagian yang saya kenal yang memang madu mereka asli, insya-Allah, dan ada mereka buat benda begitu. Saya tak tahu dia jual harga berapa, tapi naik kat Facebook saya lah, kawan saya tu naik kat Facebook, dia buat madu stick juga. Saya tahu dia pun buat madu dia asli, madu tualang, madu hutan. Itu dia buat stick. Dia buat stick. Lepas tu saya tak tahu harga berapa. Tapi kalau tu Allahuaklam lah. Kalau jual RM1, kita pun tak boleh senang-senang tuduh kata tak asli ke apa ke. Tapi nak abang, dari sudut pengamalan tak apa. Pasal apa tadi saya dah sebut pandangan pakar madu kat Malaysia. Madu Malaysia level dia suplemen. Sebab ayak banyak, jadi makan harian tak apa. Madu luar. Satu lagi, nak banyak makan madu ni orang besar kita. Budak-budak tak apa dulu, penyakit tak banyak pun dalam badan mereka. Kita yang ada macam-macam masuk. Tu ada abang kakak ni bawa anak dia mai jumpa saya, tengok mata merah, tengok tangan, kita tengok diagnose sikit-sikit. Dia kata, ni anak saya ni ustaz, demam baik. Tak tahu siapa, masuk minggu ketiga dah. Saya kata, pasal apa? Dah mai jumpa kita kena bantu. Kalau ikut nak halau, bukan halau apa maksudnya, pergi jumpa doktor, tanya. Tapi saya suruh juga lepas tu. Mereka mai jumpa kita, mungkin mereka nak tahu dulu dari sudut, sebab kita belajar tentang anatomi, tentang tubuh, tentang fisiologi, patologi, kita belajar juga. Ilmu-ilmu doktor belajar, cuma cara kita lebih kepada ni, mungkin dia sesuai cara kita. Jadi saya harap ada benda yang tak kena dalam tubuh dia tak boleh nak adaptasi benda tu. Tubuh dia tak boleh nak biasakan. Saya kata, berlaku masalah demam baik, duk main lagu tu, makan tak selera, ada benda something. Patut kalau dah masuk minggu ketiga, maknanya benda tu bukan berlaku sekali tu, dia duk berlaku selalu. Saya kata lagu tu lah, usus tak boleh terima sesuatu, cara proses penghadaman tak cantik, ada benda yang tak elok dalam tubuh yang diberi kepada dia. Saya sebut, dia pun pergi jumpa doktor. Saya memang doktor direct tu kata tu tanya, duk bagi makan apa jenis gitu kan. Kita tak mau nak marah-marah di sudut ni, orang lagu guna makanan apa. Dia pun abang, lepas dia pergi jumpa doktor, esok ke lusa tu kot, dia call saya, dia bagi tahu. Dia kata, ustaz, sopa ustaz cakap ada benda dalam perut. Doktor tanya-tanya dia sungguh, dia pun ingat. Dia bagi anak dia umur apa anak dia? Darjah 2, 8 tahun darjah 2 kan. Anak dia bagi makan madu Yaman, madu sidir. Madu tu bagus, kuat.
Madu yang sangat kuat, ayak kurang, panas. Dia ada penyakit apa anak ni? Anak sakit apa? Tak ada sakit sangat, tapi nak ajak makan nasihat, bagus dah mak ayah lagu ni. Tu kata penting ilmu, penting tahu cara. Madu Quran sebut penawar. Maknanya kalau senang faham logiknya, guna waktu sakit. Faham? Madu Malaysia taraf suplemen kita suap selalu tak apa, insya-Allah. Ni madu Yaman suap secamca sehari. Patut makan suku camca ataupun satu sudu teh ke. Madu Yaman panas, madu sidir. Sidir tu maksudnya bidara, madu yang duduk dekat pokok bidara. Nah, jarang ada madu dekat pokok bidara, sarang lebah dia buat kat situ. Madu Yaman ni mahal, antara sebab saya tanya kawan-kawan Yaman, depa nak masuk ambil dalam kawasan tu 400 harga. Hak tu berat berapa? Setengah kilo tak sampai. 500-600 ada, memang mahal harga. Pasal apa saya tanya harga mahal tu? Pasal kos upah lebah depa sokongan kita punya tebuan tanah. Biasa kena tak tebuan tanah? Jangan sebutlah tebuan tanah. Cukup 3 ekor seminggu tak bangun. Tebuan tanah. Tak? Tebuan dia bisa, tapi tebuan tanah lagi bisa kuat. Jadi lebah depa taraf tu sengatan dia kuat. Orang kita ni punya otai dengan lebah biasa, kena sengat pun buat tak tahu apa kan. Sebab biasa lebah biasa ni, lebah dia bisa dia kuat, sengatan dia kuat, dan depa nak masuk ke dalam tu berdepan dengan ulang-ulang kalau jengking rimau. Tu yang kos mahal. Dan masuk dalam jauh daripada jalan utama, jalan besar. Kos dekat situ. Satu lagi banyak nak dapat banyak payah. Tu yang bila berebut, demand, permintaan tinggi, harga naik. Pasal benda tu jarang. Madu dekat pokok bidara jarang. Pokok pula yang Quran sebut kan, pokok bidara tu yang madu sidir. Jadi dia pergi suap hak tu kat anak dia. Dia nak ajak dia makan benda sihat. Saya kata kalau nak makan benda sihat, makan makanan sahaja yang bukan taraf ubat. Suap kurma, minyak zaitun, makan minum air jus delima, jus buah-buahan, makan sayur-sayur dalam makanan. Tu dah bantu dah untuk anak. Sebab tu budak-budak mereka berak, tak mereka tak gelap serupa kita. Minta maaf saya sebut, najis kita gelap pasal apa? Kotoran banyak, toksik-toksik hidup sarang dalam badan. Di budak-budak, bayi-bayi yang tengok warna mah-mah, hijau-hijau, kita duk basuh baby, tak berak mereka. Ayak kencing budak-budak tak kuning teruk serupa kita. Kita ni kuning. Jadi dia kena kuning. Bila dia ada penyakit tu, nampak tak kata time penyakit dia tarik buang, keluar kotoran. Tu nak kenal kotoran dari sudut kita punya sistem pembuangan kita. Umur kita tak payah risau makan, tapi jangan ambil banyak lah. Ayak dia kandungan ayak sikit, maksudnya nak amal setiap hari sudut teh cukup. Panas. Nah, sebab tu cara terbaik ambil cara yang Nabi ajak lah, hadis. Cara amal madu macam mana? Cara nak amal madu, pergi pejabat agama. Dah lawak nak tutup tu nak melawak. Tak sat senyum elok, tarik muka mazhab dia. Cara nak amal madu, Nabi sebutlah hadis. Dalam hadis, antara makanan yang Nabi suruh amal, ada yang Nabi suruh makan macam tu, ada yang Nabi ajak. Contoh macam kurma ajuh tadi, Nabi kata makan 7 biji, ada 3 biji pun dah cukup, ambil ganjil lah. Madu Nabi sebut siapa amal sebulan 3 kali maknanya kat sini Nabi habaq dalam bentuk dosage, kadar pengambilan. Siapa amal madu dengan dicampur dengan air diminum setiap pagi 3 kali sebulan, dah cukup untuk dia mengelak daripada penyakit. 3 kali sebulan. Tapi yang tu bukan maksud 3 tu. Jangan faham ambil tu kata kita kan ambil 3 je. Masa Nabi sebut lagu tu, Nabi siapa? Sahabat siapa? Makanan depa lagu mana? Suasana hidup lagu mana? Kita lah ni macam mana kan? Sebab tu tadi yang Prof Amrah tu kata kita nak ambil madu setiap hari boleh. Satu, pasal madu kita suplemen. Satu lagi, pasal kita memang duk ada penyakit. Sebab tadi kan kita sebut madu itu taraf dia ubat, penawar. Penawar hanya dimakan waktu sakit. Ni adakah kita semua rasa kita tak ada penyakit? Ada penyakit belakang saya rasa. Jadi makan. Tak ada masalah. Cuma jangan ambil ni. Cara dia campur dengan ayak lah. Campur ambil sudu. Siapa nak sejuk? Dengan cara macam mana? Buh madu dulu dalam cawan. Maksudnya dia masalah panas dalam.
Dia nak ambil, nak bagi rasa sejuk. Buah madu dulu, lepas tu buah ayak. Tuang ayak atas madu tu lah, lepas tu baru kacau. Rupanya beza cara tu, diajak oleh ulama perubatan Islam. Beza. Lepas tu satu sudut lagi nak bagi panas, maksudnya nak bagi biasa, minuman biasa. Ayak dah ada siap-siap lancawan, kita buah madu kacau. Masya Tapi Allah. kena pakai hak plastik kan. Madu dia alah sensitif kepada besi. Tapi saya rasa camca ni banyak Aluminium. dia bukan besi, dia panggil apa? Aluminium ke? Stainless steel ke? Stainless steel kot. Jadi tu tak ada masalah sangat. Dia kalau betul besi, solid besi tu memang dia ganggu. Tapi benda ni saya tak letakkan satu benda yang berat sangat. Bila orang tanya soalan, sebab apa? Mana ada orang dia tuang madu atas camca, kalau camca dia besi, lepas tu dia pergi masak nasi dulu, pergi sedia baju dulu. Ada ke orang buat begitu? Faham tak maksud saya? Dia tuang madu, dia tak makan terus. Dia tuang madu atas camca, lepas tu dia pergi sedia baju, dia pergi gosok baju, dia pergi masak nasi, lepas tu baru dia makan. Tak kan? Kita tuang-tuang terus ngap kan? Jadi saya sudut tu tak perlu, maksudnya tak perlu letak sebagai ukuran sangat. Macam tadi, macam Ustaz Anas tanya soalan sayang ke apa tadi, ada orang tak makan langsung, makan lagu ni. Macam minyak zaitun saya kata, daripada tak makan langsung minyak zaitun, makanlah juga yang kapsul. Walaupun kita sarankan directly consume kan, makanlah kapsul ke soft gel ke, daripada tak makan langsung. Sama macam madu ni, daripada duk cakap tajuk siapa yang memang dah pengamal tegar, duk makan selalu, dia amal, maka tajuk ni dia ambil berat lah. Bagi dia, aku tak mau kena pakai camca plastik. Ni kalau satu saya kata sudu lah ni tak besi dah kot, mungkin stainless steel ke apa dalam bentuk buatan dia. Satu lagi, kita bulan camca terus makan, InsyaAllah tak dan kot khasiat tu nak hilang dekat besi tu. Wallahualam.